Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bertemu kita di program bicara Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 2 tahun 2020 yang bertajuk Psycho Gadget. Dimohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk menggunakan capaian internet yang stabil bagi memastikan kelancaran visual video ceramah yang akan disampaikan. Untuk makluman, pendaftaran dan penilaian program bicara KPM pada pagi ini adalah dengan menggunakan kod QR dan tautan yang akan dipaparkan ketika program ini disiarkan. Mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk mengimbas kod QR atau menekan pautan dan mengisi maklumat yang diperlukan bagi memastikan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dapat direkodkan dalam SPL KPM. QR code itu boleh dimuat turun daripada Google Play Store dan Apple App Store. Dimohon juga tuan-tuan dan puan-puan untuk kekal menonton program ini sepanjang tempoh siaran berlangsung bagi melayakkan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan didaftarkan dalam SPL KPM. Dimaklumkan juga soalan-soalan yang akan diajukan boleh dibacakan oleh pengacara majlis sepanjang tempoh siaran berlangsung. Tuan-tuan dan puan-puan dimohon untuk memperkenalkan diri dan menyatakan tempat bertugas sewaktu mengajukan soalan tuan-tuan dan puan-puan di dalam ruangan komen atau live chat. Sebelum kita bermula, jangan lupa subscribe channel Edu Web TV. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pegawai-pegawai kanan kementerian dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton sekalian, kepada semua yang sedang menonton program bicara KPM siri 2 tahun 2020. Saya bagi pihak penganjur dengan penuh takzimnya mengalu-alukan penyertaan tuan-tuan dan puan-puan sekalian bagi program bicara Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 2 tahun 2020 yang bertajuk Psycho Gadget. Program ini adalah anjuran bahagian pengurusan sumber manusia Kementerian Pendidikan Malaysia. Hadirin yang dihormati sekalian, program bicara Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 2 tahun 2020 bertajuk Psycho Gadget diadakan untuk memberi pendedahan kepada warga KPM mengenai ketagihan gadget dan implikasinya terhadap kesejahteraan psikologi. Seperti tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, pada masa kini, perkembangan teknologi yang bergerak pantas telah banyak mempengaruhi kehidupan manusia sehingga tahap penggunaan gadget bermula sejak awal kelahiran seseorang lagi. Terdapat pelbagai kebaikan dan keburukan penggunaan teknologi daripada pelbagai sudut dalam kehidupan harian. Namun demikian, terdapat segelintir pengguna gadget yang tidak mengetahui kesan sampingan yang bakal dihadapi pada masa hadapan akibat penggunaan gadget secara berlebihan. Bagi mengetahui dengan lebih lanjut lagi berhubung dengan tajuk Psycho Gadget ini, pihak penganjur berbesar hati telah mengundang yang berusaha Encik Muhammad Khairuddin bin Muhammad. Izinkan saya untuk menceritakan sedikit latar belakang penceramah jemputan kita pada hari ini. Encik Muhammad Khairuddin Muhammad adalah seorang kaunselor yang berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. Beliau menamatkan ijazah sarjana psikologi kaunseling penyalahgunaan dadah di Universiti Malaysia Sabah. Tidak tamat di situ, beliau meneruskan pengajian ke peringkat seterusnya iaitu ijazah pendidikan, bimbingan dan kaunseling di Universiti Putra Malaysia. Beliau memulakan perkhidmatannya pada tahun 2009 di SMK Kelapa Sawit, Pulai Johor. Kini beliau bertugas sebagai penolong setiausaha kanan bahagian psikologi dan kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia di Putrajaya. Baiklah, bagi meneruskan lagi program kita pada hari ini dan tanpa membuang masa lagi, dengan sukacitanya saya menjemput yang berusaha Encik Muhammad Khairuddin bin Muhammad untuk menyampaikan ceramah dan perkongsian beliau iaitu Psycho Gadget, ketagihan gadget dan implikasinya terhadap kesejahteraan psikologi. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Encik Muhammad Syafirul Abdul Aziz selaku pengacara majlis kita pada pagi ini. Jadi yang saya hormati pegawai-pegawai kanan Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga semua para penonton yang menyaksikan program pada pagi ini. Okey, terima kasih kepada Urustia LDP bahagian Pengurusan Sumber Manusia KPM kerana sudi untuk menjemput saya lah dalam berkongsi program kita pada pagi ini yang bertajuk Psycho Gadget. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut berkaitan Psycho Gadget ni, ia lebih kepada
kita punya tajuk kita pada pagi ini. Tetapi sebenarnya kalau dari segi istilah psikologi, lebih menggunakan perkataan ketagihan internet ataupun internet addiction, okey. Ataupun kalau ketagihan gadget pun sebenarnya dalam istilah psikologi dia tak ada, ya. Dia menggunakan istilah ketagihan internet. Jadi selepas pada ini sepanjang ceramah saya pada pagi ini, saya lebih sukalah untuk menggunakan istilah ketagihan internet, okey. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sebenarnya kata apa gadget ataupun internet ini sebenarnya satu keperluan dunia hari ini. Kalau kita tanpa gadget, tanpa internet, agak-agaknya macam mana kehidupan kita hari ini, okey? Nak tak nak kita kena lalui kehidupan kita hari ini dengan menggunakan gadget, okey? Dengan menggunakan internet. Dia dah jadi satu keperluan, okey? Bukan kehendak, dah jadi keperluan. Jadi sebelum saya meneruskan dengan lebih lanjut, jadi saya nak betulkan persepsi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kita jangan ingat bahawasanya bila sebut gadget ataupun internet ni kita dah fikir lebih pada keburukan. Sebenarnya bila sebut gadget atau internet ni sebenarnya dia sangat banyak kebaikan dia, okey. Kebaikan dia tu melebihi daripada keburukannya. Cuma dekat sini kita nak berkongsi bahawasanya kalau kita salah guna benda tu, itu yang menyebabkan seseorang tu boleh jadi ketagih internet. Okey. Okey, yang seterusnya. Okey, ini adalah revolusi gadget lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya pasti tuan-tuan dan puan-puan, orang kata yang mungkin lahir 80-an, lahir 60-an, lahir tahun 90-an, dia menikmati orang kata apa revolusi gadget ni kan. Kalau tahun 90-an dulu, hujung 90-an, kalau handphone tu dengan besarnya kan. Lepas tu awal tahun 20-an Nokia dah mula naik kan. Nokia masa saya tu saya tengah sambung belajar diploma di UPM Serdang kan. So masa tu saya beli 3310 kan, handphone 3310. Siapa ingat kalau Nokia 3310 tu orang kata function dia ataupun fungsi asas dia hanya untuk apa? Hanya untuk menelefon dan juga SMS kan. Kalau kita nak buat color ringtone pun terpaksa type dia punya coding dia. Itu orang kata apa? Handphone ataupun gadget pada tahun awal 20-an. Okay, kalau kita nak main game pun hanya game ular saja. Siapa ingat tu kalau main game ular kan, panjang je game ular dia kan. Okay, main kawan-kawan sebelah. Tapi sekarang ni revolusi gadget, revolusi internet dia berkembang sangat pesat dan kita tak boleh nak imagine dia punya cepatnya revolusi gadget ni berlaku kan. Daripada fungsi asas dia hanya kepada untuk telefon dan juga SMS, sekarang bermacam-macam dalam gadget tu dia ada fungsi dia. Bukan setakat orang kata telefon dan juga SMS, macam-macam. Dia ada sambungan internet, kita boleh tengok YouTube, kita boleh kata berdagang dan macam-macam dalam revolusi internet itu sendiri, okey. Jadi nak tak nak inilah kehidupan kita hari ini dan kita terpaksa laluinya dengan gadget, dengan adanya gadget ni, okey. Jadi ini antara revolusi gadget dan kita tak pasti satu hari nanti macam mana dia punya revolusi tersebut, okey. Malaysia has achieved many milestones. We laid the foundation envisioning a developed nation. Today, a new dawn is upon us. 5G. It is beyond technology. It's a giant leap for humanity. Bringing people closer, bridging places and spaces. How does 5G bring Malaysians progress? Think of high-speed connections, previously unimaginable. We will be able to create more memories with our loved ones, near and far. From being entertained at home to doing business on the move. Even in big crowds, you can still share crystal clear moments on a strong, stable connection. With great speed comes great reliability. 5G transmits data with very low latency, keeping everyone in sync. Doctors can perform complex surgeries off-site using robots with minimal lag. For students and teachers, classrooms become discovery centers, where everyone can play their part. At home, you are transported to any place you wish for an immersive learning experience. Opportunities for connections abound, no matter where you live. Fishermen
can view real-time sea conditions to maximize their catch efficiently. Less time at sea, more time to bond with the family. On the streets, self-driving cars are attuned to the surroundings, including other road users, preventing accidents within a split second. We will welcome a new industrial revolution where everything moves in unity, reaping a plentiful harvest as farmers adopt intelligent farming methods. Precious lives can be saved when first responders can see beyond walls and smoke. In short, there is no challenge too big, no vision too far. Any dream can be achieved. 5G in Malaysia, progressing humanity. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tadi kita dah tengok berkaitan video daripada Suruhanjaya Komunikasi Malaysia berkaitan dengan teknologi 5G. Jadi orang katakan itu saya beritahu tadi, revolusi teknologi ni sangat cepat berkembang. Kalau sebelum ni ada 4G, sekarang dah naik 5G. Dan benda-benda macam ni dia banyak membawa kebaikan kepada pembangunan negara kita sebenarnya kan. Dan kita sekarang pun sedang menghadapi revolusi 4.0. Jadi orang kata revolusi 5G ni pun sebenarnya dia banyak membawa kebaikan kepada dunia pendidikan kita. Okey, itu yang saya nak sentuh pada tuan-tuan dan puan. Kita kena tengok juga benda ni sudut banyak kebaikan yang membawa kepada pembangunan negara kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cuba bayangkan kalau program pagi ni tanpa gadget atau tanpa internet. Jadi boleh tak kita nak menonton program kita pagi ni. So kalau tanpa gadget atau tanpa internet, kita tak boleh nak menonton siaran langsung untuk program pagi ni. Jadi itulah orang kata kita kena adaptasi ataupun kita kena pandai menyesuaikan diri kita dengan dunia teknologi sekarang. Kalau dulu banyak kita buat pertemuan bersemuka, nak tak nak sekarang kita dah ada dunia teknologi, dunia gadget dan dunia internet, dan kita kena cuba menyesuaikan apa yang kita ada. So program pagi ini, bayangkan kalau tanpa gadget, tanpa internet tak dapat dilaksanakan. Itu nak menandakan bahawasanya internet ni merupakan sekarang satu keperluan. Cuma kita risau kalau ada setengah pihak yang orang kata menyalahgunakan gadget internet ni sehingga membawa kepada ketagihan. Okey, seterusnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kalau kita buat program secara bersemuka, kita akan laksanakan ujian psikometrik lah. Ujian psikometrik ini dia punya pembina adalah Dr. Kimberly Yong pada tahun 98, iaitu ujian Internet Addiction Test. Okey, ujian ni hanya adalah ujian untuk saringan sahaja tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau jika kita nak diagnosis sama ada seseorang itu betul-betul orang kata menghadapi ketagihan internet, kena jumpa dengan doktor sekretari lah untuk usahkan sama ada itu betul-betul ketagihan internet ataupun sebaliknya. Okey, jadi ujian ketagihan internet ni sebenarnya dia untuk mengukur ketagihan dan juga kebergantungan ketagihan internet itu sendiri. Okey, yang seterusnya. Okey, dia ada 20 item saja, 20 item yang diberi nilai dalam skala 5 mata Likert. Jadi ujian ketagihan internet ni dibina oleh Dr. Kimberly Yong berdasarkan DSM-4, iaitu dia melihat kepada perjudian dan alkohol. Sebab perjudian dan alkohol ni pun merupakan satu ketagihan. Nanti kita akan tengok jenis-jenis ketagihan, kategori ketagihan. Jadi macam ketagihan berjudi, ketagihan minum arak ni pun merupakan juga ketagihan, tapi dia kategori yang berbeza. Jadi bila seseorang tu jawab ujian psikometrik ini, kita akan tengoklah macam mana tahap penggunaan internet atau tahap penggunaan gadget tu, sama ada dia tidak ketagih, rendah, sederhana ataupun tinggi. Dan saya pasti yang tahun lepas Kementerian Kesihatan Malaysia pun ada buat ujian ni terhadap murid-murid yang sekolah rendah lah. Okey, jadi untuk program kita pada pagi ini, insya-Allah kita akan cuba tengok dari segi statistik pengguna internet kat Malaysia sendiri. Jadi apa itu yang dikatakan dengan internet, gadget dan kesejahteraan psikologi, macam mana dia berhubung kait jika seseorang itu kata berlebih dalam menggunakan internet, gadget dan apa hubung kait dia dengan kesejahteraan psikologi seseorang. Jadi konsep ketagihan, macam mana yang dikatakan dengan ketagihan itu sendiri,
macam mana seseorang tu dia boleh membentuk ketagihan tu daripada mula-mula dia guna tu, macam mana dia salah guna tu sehingga menyebabkan dia menjadi ketagih. Jadi kita akan juga tengok dari segi ketagihan internet dan ciri-cirinya, ada jenis-jenis ketagihan internet dan macam mana kita nak kenal simptom seseorang itu yang boleh dikatakan dia ketagih internet. Okey. Jadi kita akan tengok juga kesan ketagihan internet terhadap psikologi seseorang. Saya akan lebih fokus kesan ketagihan internet tu lebih kepada psikologi seseorang lah. Dan juga di sini saya akan berkongsi juga sedikit berkaitan dengan psikopendidikan lah, cara-cara untuk panduan kepada diri kita sendiri dan juga panduan kepada tuan-tuan, ibu bapa yang ada anak-anak, macam mana kita nak kawal penggunaan gadget ataupun internet pada anak-anak kita dan juga untuk diri kita sendiri. Okey, seterusnya. Jadi inilah yang saya beritahu tadi, sekarang fenomena tidak boleh hidup tanpa internet atau telefon budak alih. Kalau sekarang ni kalau kita balik kampung lah kan, kampung mana-mana sekalipun orang kata semua dah ada internet, semua dah menggunakan gadget kan. Jadi nak tak nak inilah realiti kehidupan kita sekarang, apa-apa kita memerlukan gadget dan juga internet. Kita pergi mana-mana sekalipun penggunaan kita nak bayar macam-macam lah sekarang. Fungsi sesuatu telefon tu sendiri kalau kita tengok bermacam-macam pelbagai fungsi yang ada pada handphone ataupun internet ni. Jadi nak tak nak inilah orang kata realiti kehidupan hari ni dan kita kena lalui dengan jayanya dengan adanya handphone. Sebab handphone ni dia banyak membawa kebaikan dan ada juga keburukannya kalau kepada sesiapa yang tak pandai mengawalnya. Okey. Jadi inilah fenomena yang perlu dihadapi sekarang. Okey, jomlah kita imbas kembali tuan-tuan dan puan. Saya pasti ramai antara kita dia ada zaman kanak-kanak dia dulu lah kan. Okey, kita tengok dulu masa kita zaman kanak-kanak dulu pada tahun 80-an, 90-an, contoh ni lastik burung kan. Kalau kat kampung kita ada buat lastik burung kan, main tarik tali. Ni antara contohlah kata permainan kita zaman dulu ni, main getah kan. Getah urat tu kita sambung-sambung, kita main lompat macam ni kan. Jadi ini suasana permainan di kampung. Okey, main guli. Kalau tak ada guli, kita main guna biji getah. Okey, siapa pernah merasa pengalaman main bola dalam hujan, kan, mancing, terjun sungai, daripada pokok terjun ke sungai, itu zaman kita dulu. Okey, ni kalau berkumpul malam-malam dengan sepupu sepapat ke adik-beradik, so kita tengok TV ramai-ramai kan, letak foto, tengok TV ramai-ramai. Ini zaman kita dulu-dulu. Okey, kalau mak masak kat rumah, mungkin anak-anak dia ada permainan dia tersendiri. Dia ada permainan dia sendiri. Kata untuk memberi peluang kepada ibu nak masak kat rumah kan. Ini zaman dulu-dulu lah. Okey, zaman 80-an, zaman 90-an, 70-an dan sebagainya. Tapi sekarang realiti sekarang dah berubah. Okey. Nak tak nak kita kena lalui. Itu zaman kita. Itu zaman kita. Zaman sekarang zaman dah berubah sehingga kan Nabi pun ada kata kalau kita nak didik anak kita, kita kena didik pada zaman dia. Okey, pada zaman sekarang kita tengok kata apa, dunia sekarang dunia teknologi, dunia internet. Jadi kita hidup di zaman limpahan teknologi, jadikan teknologi pemudah cara hidup kita. Kita jangan jadikan teknologi itu sebagai kata menyebabkan kesan kepada kehidupan, kesan buruk kepada kehidupan kita. Jadi kita kena lalui dengan jayanya. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kita akan tengok sedikit kajian pengguna internet pada tahun 2018. Okey, kajian ini telah dilaksanakan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Okey. So dia nak tengok dari segi berapa sebenarnya jumlah pengguna internet Malaysia, medium apa yang digunakan, apa yang rakyat Malaysia suka tengok kan. Okey. Di Malaysia kita ada lebih kurang 32 juta penduduk di Malaysia. Bayangkan daripada 32 juta penduduk itu terdapat 28.7 juta yang menggunakan internet pada tahun 2018. Okey. Iaitu mencakupi 87.4% daripada keseluruhan penduduk di Malaysia. Okey. Jadi jumlah ni sebenarnya sangat tinggi, lebih kurang hanya 3 poin lebih ataupun hampir 4 juta sahaja yang tidak menggunakan internet. Jadi bayangkan tuan-tuan dan puan betapa pesatnya perkembangan penggunaan internet di Malaysia. Ini dari segi penggunaan internet harian, penggunaan internet harian di Malaysia. Okey, kalau menurut Suruhanjaya Komunikasi Malaysia, kalau kita tengok dekat sini hampir 39% menggunakan internet ataupun gadget 1 hingga 4 jam. Okey, 5 hingga 8 jam ada 23.9%, 9 hingga 12 jam. Bayangkan ada yang menggunakan 9 hingga ke 12 jam, 13.4%.
13 jam hingga 18 jam sehari mereka menggunakan internet dan gadget ada 5.7%. Dan bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, ada terdapat sebilangan rakyat Malaysia menggunakan internet dan gadget ni sebanyak 18 jam sehari. 18 jam sehari dia hanya menggunakan internet dan gadget saja. Jadi ini yang sebenarnya yang merisaukan kita kerana ada yang terdapat segelintir rakyat Malaysia dia menggunakan gadget ataupun internet berlebihan. Okey, jadi dari segi kalau kita tengok dari segi purata dia punya jam ataupun jumlah penduduk, jumlah keseluruhan yang menggunakan internet melebihi 5 jam dan ke atas sebanyak 14.64 juta rakyat Malaysia yang menggunakan internet ataupun gadget melebihi 5 jam dan ke atas. Okey. Kalau kita convert yang melebihi 18 jam tu dapat 2.32 juta penduduk Malaysia yang menggunakan internet melebihi 18 jam. Bayangkan 2.32 juta daripada 28.7 juta pengguna internet kat Malaysia. So sebenarnya jumlah ni orang kata sangat tinggilah kan, 2 juta pada saya itulah 2 juta tu kita risau benda ni akan memberi kesan kepada kesetaraan diri dia, kesetaraan psikologi dia dan akan memberi kesan kepada persekitaran dia kan, hubungan dia dengan orang lain dan sebagainya. Sebenarnya kalau ikut Dr. Kimberly Yong, kita nak takrifkan seorang tu ketagihan internet tu bukan berdasarkan durasi penggunaan dia. Tuan-tuan kena faham kita nak declare bukan berdasarkan jumlah penggunaan internet, jumlah masa penggunaan internet. Cuma yang saya nak tunjukkan kat sini bahawasanya orang kata ada sebilangan daripada kita tu menggunakan internet lebih-lebih dia. Okey. Ini antara tempat-tempat yang rakyat Malaysia menggunakan internet lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita boleh tengok 12% menggunakan internet di tempat pendidikan lah, di institusi pendidikan. Okay, ada 18.2% menggunakan internet di community access facility lah. Okay, 38% dia menggunakan di another person home, mungkin pergi rumah kawan dan sebagainya. Okay, ada 36.3% menggunakan di tempat free wifi everywhere. Contohnya pergi mana-mana lah, makan dekat McD ke, masuk mall ke, ada wifi percuma mereka menggunakan kat situ. 26% menggunakan di commercial internet access facility. 56.4% daripada 28 juta pengguna internet di Malaysia dia menggunakan internet di tempat kerja, dan sebab kita bekerja 8 jam sehari, sebanyak masa peruntukan kita gunakan internet di tempat kerja. Ada 68%, tuan-tuan dan puan-puan bayangkan 68% menggunakan internet masa on the go, nak pergi kerja, nak balik kerja, nak balik kampung, mungkin nak jalan dalam shopping mall kan, dia buka phone. Jadi kita tengok fenomena ni perkara biasa dalam perjalanan, kita menggunakan phone dan internet. Nak berhenti kat traffic light sekejap merah, tengok phone kan dan sebagainya. Dan yang paling penting sekali sebenarnya penggunaan internet banyak berada di rumah, iaitu 88.6% menggunakan internet di rumah. Ini kajian yang dilaksanakan oleh Suruhanjaya Komunikasi Malaysia. Jadi nak tak nak, tuan-tuan dan puan, kena sedar bahawasanya anak-anak kita, suami kita, isteri kita, keluarga kita banyak menggunakan internet di rumah itu sebanyak 88%. Okey, jadi kalau kita tengok medium mereka untuk mengakses internet dan tak lain tak bukan, memang penggunaan smartphone adalah penggunaan yang paling tinggi. Penggunaan medium smartphone adalah merupakan yang paling tinggilah mereka menggunakan internet, 93.1%. Kalau nak dibandingkan pada tahun 2016 hanya 89.4%, dan ini meningkat pada tahun 2018 iaitu sebanyak 93.1%. Dan ada yang menggunakan laptop 44%, desktop, tablet dan smart TV. Kalau kita tengok sekarang smart TV dah banyak disambungkan dengan Android. Maksudnya boleh tengok YouTube kat situ, boleh online dekat situ, dan juga apa-apa kita boleh menggunakan smart TV. Okey. Jadi ini antara medium rakyat Malaysia kata akses internet lah. Okey, jadi ini dari segi aktiviti yang dilakukan oleh rakyat Malaysia ketika mereka online. Mereka online. Jadi yang paling tinggi sekali adalah rakyat Malaysia berkomunikasi menggunakan teks atau by text, iaitu sebanyak 95%, iaitu dia berkomunikasi menggunakan Telegram, WhatsApp ataupun sebagainya lah. Jadi itu merupakan yang paling tinggi. Dan yang kedua tinggi iaitu menggunakan social network.
networking platform seperti Instagram, Facebook, apa lagi, TikTok, WeChat dan sebagainya. Ini adalah antara 3 yang tertinggi lah penggunaan online activity penduduk di Malaysia, okey? Pengguna internet di Malaysia, okey? Okey, yang seterusnya. Okey, ini mobile application ranking untuk kata penduduk Malaysia ataupun pengguna internet di Malaysia. Kalau kita tengok ranking yang paling tinggi ataupun top yang paling tinggi penggunaan aplikasi di handphone kita adalah penggunaan WhatsApp Messenger. Jadi tak nafikan kalau kita apa-apa berurusan kita lebih suka menggunakan WhatsApp Messenger. Kerja ke, nak berhubung dengan adik-beradik kita, rakan-rakan, banyak yang menggunakan WhatsApp Messenger sekarang ni kan. Yang kedua Facebook Messenger, Instagram, WeChat, Waze, Lazada, okay? Ada Grab, Telegram, Shopee. Ini antara kata top 10 penggunaan aplikasi di dalam phone pengguna internet di Malaysia, okay? Seterusnya kalau kita tengok dari segi website, tadi apps di phone. Okay, untuk website pula pengguna internet di Malaysia banyak menggunakan google.com. Ini mungkin dia nak buat carian apa-apa carian maklumat lah dia nak buat, akan menggunakan platform google.com. Jadi monthly traffic untuk google.com saja ni dia menghampiri 468 juta. Bayangkan kita hanya 30 juta je rakyat Malaysia, tapi bila menggunakan search google.com ni terdapat 468 search yang dilakukan oleh rakyat Malaysia. Yang kedua YouTube, yang ketiga Facebook. Ini dari segi penggunaan website lah. Maksud website tu menggunakan desktop dan sebagainya, Google Chrome. Ini antara yang top 10 kat Malaysia. Ada Yahoo, Maybank to You. Ini mungkin yang orang suka shopping online yang banyak menggunakan Maybank to You, ataupun nak buat pembayaran bil dan sebagainya. Okay, Wikipedia, google.com.my, okay, Lazada dan sebagainya. Okay, ini top YouTube search untuk tahun 2018. Kalau kita tengok sekali, kalau penggunaan YouTube, ramai yang tengok YouTube, yang pertama sekali dia menggunakan search query tu, dia tengok movie lah kan. Dia tengok movie. Yang kedua pencarian lagu. Yang ketiga mungkin ada apa-apa live melalui Facebook. Mereka live melalui YouTube. So tengok ni ada baby karaoke, Upin. Upin pun ada senarai nombor 6. Ipin senarai dia nombor 7. Ini mungkin orang kata kanak-kanak kat rumah ataupun mak ayah yang ada anak-anak kat rumah. So inilah platform dia, orang kata untuk anak-anak lah kan. Tengok YouTube kat rumah, buka Upin dan Ipin. Yang ke-8 BTS. BTS ni saya rasa macam artis Korea. Saya tak pastilah, saya bukan peminat cerita Korea, tapi saya pasti rasanya BTS ni adalah artis Korea. Nak menyatakan, nak memandang, okay, nak itu bahawasanya banyaknya rakyat Malaysia ni suka tengok artis Korea, okay. Ini antara 10 yang YouTube lah. Okay, tuan-tuan dan puan, agak-agaknya lah kan, bila kita dah tengok tadi pengguna internet kat Malaysia ada 28 juta, agak-agaknya antara lelaki dan perempuan ni, agak-agaknya yang mana yang lebih tinggi pengguna internet dia kan? Kalau saya tanya perempuan nanti, orang perempuan tuduh orang lelaki banyak guna internet, betul kan? Kalau tanya orang lelaki pula, dia tuduh pula orang perempuan ni banyak guna internet. Jadi kat sini saya nak kongsi fakta yang sebenar antara lelaki dengan perempuan, yang mana lebih banyak menggunakan internet dan gadget ni. Tuan-tuan dan perempuan, penonton rasa yang mana lagi banyak. Inilah realiti yang perlu dihadapi oleh kaum hawa ataupun orang lelaki. Sebenarnya penggunaan internet dan gadget ni banyak di kalangan orang lelaki, iaitu 59.0%. Okey, diikuti dengan kaum wanita lah 41%. Jadi kaum wanita, kaum ibu, kalau isteri kat rumah tu cuba balik rumah tengok, perhatikanlah anak-anak lelaki, suami tu memang betul ke banyak mereka menggunakan internet atau sebaliknya. Ke orang perempuan yang banyak guna internet. Tapi ini fakta yang dilakukan oleh Suruhanjaya Komunikasi Malaysia yang menyatakan bahawasanya orang lelaki lagi banyak menggunakan gadget dan juga internet di Malaysia, iaitu 59%. Okay.
Okey tuan-tuan, itu tadi iklan yang biasa. Saya pasti tuan-tuan biasa tengok iklan ni ya. Ini menunjukkan bahawasanya kerajaan Malaysia sendiri pun memandang penting berkaitan dengan penggunaan gadget dengan internet tu sendiri ya. Maksudnya kita kena ada masa ataupun kena pandai menyeimbangkan di mana keperluan kita untuk kita menggunakan gadget dan juga internet. Telefon pintar memang pintar, tapi pintarkah anda sampai jalan pun nak guna phone kan. So kita tak tahu, kata malang ni tak berbau. Okey, seterusnya tuan-tuan, kita tengok kajian yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, iaitu National Health and Morbidity Survey yang dilakukan pada tahun 2017. Okey, survey ni melibatkan 212 buah sekolah menengah yang dipilih secara random oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan melibatkan 30,496 murid-murid yang terlibat. Okey, jadi 212 buah sekolah menengah yang terlibat dan responden terdapat 30,496 responden yang terlibat. Okey. So kita tengok yang seterusnya. Okey, kalau kita tengok daripada kajian ni sebenarnya 6 daripada 7 pelajar sekolah menengah ni adalah pengguna aktif internet di Malaysia. Kalau ikut nisbah dia 6 daripada 7 pelajar murid-murid sekolah menengah ni adalah merupakan pengguna aktif di Malaysia. Okey, daripada survey ni juga KKM menyatakan bahawasanya 2 daripada 7 pelajar sekolah menengah ni didapati dia ketagih internet lah dekat Malaysia. Okey, 2 nisbah 7. Ini kajian yang dilaksanakan oleh KKM pada tahun 2017. Jadi kalau kita tengok dari segi pecahan mengikut kaum yang menggunakan pelajar sekolah menengah yang banyak menggunakan internet, kalau kita tengok sini kaum Cina yang lebih banyak menggunakan internet iaitu 34%, diikuti oleh Bumiputera Sabah 31%, Bumiputera Sarawak 29%, orang Melayu 28%, Indian 24%. Ini dari segi pecahan kaum dan untuk pelajar sekolah murid-murid sekolah menengah ni masih lagi pelajar lelaki ataupun murid-murid lelaki mendominasi sebanyak 30% kalau dibandingkan dengan murid-murid perempuan iaitu 28%. Okey. Ini itulah kajian yang dilaksanakan oleh KKM. Okey, yang seterusnya. Dan kalau kita tengok kat sini menurut kajian ni KKM menyatakan bahawasanya wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah merupakan pengguna yang tertinggi dari segi ketagihan dia yang nak dibandingkan dengan seluruh Malaysia. Okey, Putrajaya dan Kuala Lumpur. Ini pandangan saya lah, mungkin sebab suasana bandar, mungkin kata aktiviti lain mungkin kurang dan mereka lebih banyak menggunakan phone dan sebagainya. Dan dia punya prevalence untuk seorang itu ketagihan internet untuk pelajar sekolah menengah ni dia semakin meningkat, dia punya umur tu semakin tinggi dia punya kata untuk dia ketagih internet. Dan macam seperti biasa penggunaan smartphone mendominasi penggunaan internet di Malaysia itu sebanyak 94%. Ini menurut kajian yang dilaksanakan oleh KKM. Okey. Yang seterusnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita cubalah buat aktiviti sikit. Mungkin sekarang ada yang tengah tengok melalui desktop ataupun melalui laptop. Okey, mungkin boleh buka handphone masing-masing. Mungkin buka handphone masing-masing, boleh klik dekat Google Play ataupun Play Store. Okey, yang pertama buka Google Play ataupun Play Store. Kalau di iPhone dia ada App Store. Okey, tuan-tuan boleh pergi dekat bahagian kiri tu, dia ada tanda 3 line. Ada 3 line tu. Yang nombor 2 boleh buka kat situ. Dan bila tuan-tuan puan-puan buka kat situ, dia akan terus pergi dekat My Apps dan Games. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik kat situ, My Application dan juga Game. Jadi bila tuan-tuan dan puan-puan klik kat situ, kita akan tengok boleh tengok berapa sebenarnya apps yang kita dah install dalam phone kita, ataupun boleh tengok juga dalam phone anak-anak dan sebagainya. Ini nak sebagai aktiviti selingan lah untuk kita tengok sebenarnya berapa banyak dah apps yang kita install dekat phone kita. Sebab sekarang phone semua dia punya memori dia besar-besar 120 dan sebagainya. Dan saya pasti akan macam-macam lah kita akan
download melalui kita punya phone tadilah. Okey. Okey. Okey, Cik Hairudin. Okey, Ya, saya. kita ada menerima soalan dari pihak penonton. Datangnya dari Puan Afrizan, Sekolah Tinggi KK. Okey, soalannya bunyi begini, aplikasi pendidikan juga perlukan kekerapan pengisian data atas barang maklumat rasmi gunakan internet. Okey, bolehkah kita elak psycho gadget? Okey, sebenarnya untuk orang ketagihan internet ni dia ada ciri-ciri dia. Kalau setakat mengisi data ataupun sebarang maklumat berkaitan dengan kerjaya kita, pandangan saya lah kan, sebenarnya benda tu dia susah untuk dia terlibat dengan ketagihan internet lah. Sebab ketagihan internet ni dia ada ciri-ciri dia. Antara contoh ciri-cirinya, dia tak boleh berhenti daripada pengambilan gadget ataupun internet tu. Dia tak boleh berhenti. Ataupun yang kedua, kalau tak ada internet ataupun gadget, dia rasa tak seronok kehidupan dia. Itu antara contoh dua ciri yang saya bagi. Dia kalau tak ada internet ataupun tak ada handphone dia rasa tak seronok kehidupan dia, macam tak lengkap. Itu antara contoh orang kata apa? Dia punya simptom-simptom seseorang yang ketagihan internet. Kalau sekadar untuk mengisi data ataupun untuk tujuan kerja, saya rasa untuk seseorang tu ketagih, sukarlah untuk dia jadi ketagih. Apapun Puan boleh cuba jawab berkaitan dengan psikometrik lah untuk tengok tahap penggunaan internet tadi. Okey, kita pergi tengok pula jenis ketagihan, tuan-tuan puan. Sebelum kita masuk ketagihan internet, kita tengok jenis ketagihan. Jenis ketagihan ni dia ada dua. Yang pertama sekali ketagihan bahan. Ketagihan bahan ni substance. Substance itu ketagihan bahan, dan yang kedua ketagihan perilaku. Jadi untuk ketagihan bahan ni, contohnya macam ketagihan dadah, ketagihan rokok, tembakau, ketagihan kafein kan. Ada orang hari kena minum Nescafe. Kalau tak minum Nescafe, dia rasa macam tak seronok hidup dia, tak lengkap hidup dia kan. Dia macam nak tak nak dia kena cari juga Nescafe satu hari. Contohlah kan, ketagih arak dan sebagainya. Ini ketagihan bahan ataupun ketagihan substance. Untuk ketagihan perilaku ataupun ketagihan tingkah laku ni seperti sekarang lah, ketagihan internet ataupun ketagihan gadget, ketagihan seks, masturbation, ketagihan shopping, ketagih kerja, ketagih judi, ketagih travel, apa-apa yang berkaitan dengan tingkah laku, dia di bawah kategori ketagihan perilaku. Jadi sebenarnya bila sebut ketagihan, dua-dua ni dia konsep yang sama. Dia tak boleh lagi, dia konsep yang sama, okey? Sebab ketagihan ni, tuan-tuan dan puan, dia satu proses yang mengambil masa yang lama. Okey, dia bukan proses bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, dia proses mengambil masa yang lama. Okey. Jadi sebenarnya dia, kalau orang kita, orang Malaysia lah, dia suka menggunakan bahasa pasar, tu dah jadi habit lah tu kan. Bila sebut habit tu maksudnya dah jadi tabiat. Dah jadi tabiat tu yang kata dah jadi lekatan pada diri seseorang. Dia dah jadi ketagih. Maksudnya dah jadi habit. Benda tu dah sebati dengan diri dia. Bila dah sebati dengan diri dia, itu yang susah nak ubah. Sebab tu proses nak jadi habit ataupun sebati dengan diri seorang tu, dia mengambil masa yang lama, bukannya masa yang sekejap. Okay? Jadi yang kena ingat, ketagihan juga ni dia mempunyai fasa perubahan fisiologi lah. Bila seseorang tu mula menggunakan, dia menggunakan dalam hadnya, dia salah guna, lepas tu dia akan menyebabkan dependensi, akan menyebabkan kebergantungan. Dan perlu ingat dalam sistem otak kita ni, dia ada dipanggil satu hormon, dipanggil dopamin. Dopamin ni yang boleh menyebabkan seseorang ketagih kalau dia buat aktiviti yang negatif lah kan. Sebab dopamin ni kalau kita buat aktiviti yang sihat pun dia akan mengeluarkan dopamin juga dalam otak kita. Dia panggil laluan ganjaran. Dalam otak kita ni ada laluan ganjaran ataupun reward pathway. Ini yang boleh menyebabkan seseorang tu menjadi ketagih dan sebagainya. Okey. Jadi sebenarnya bagaimana sesuatu tingkah laku tu atau perbuatan tu boleh menjadi ketagih ataupun boleh menjadi habit pada diri seseorang. Okey. Okey, seterusnya. Inilah sebenarnya sesuatu perbuatan tu dia boleh jadi ketagih ataupun dia boleh jadi habit ataupun boleh jadi tabiat. Kalau Kelantan panggil lekat tabiat kan. Jadi habit dia,
Sebabnya perbuatan tu dia selalu diulang-ulang. Selalu seseorang tu diulang-ulang. Dia akan selalu buat, dia selalu fikir dan perbuatan tersebut dia menimbulkan keseronokan pada diri dia. Macam kita menggunakan handphone lah, kalau kita tengok kanak-kanak ataupun kita sendiri orang dewasa yang main game kan, dia akan ulang. Benda tu dia selalu buat kan. Lepas tu main game ni dia akan seronok, benda tu seronok kan. Dia ada level-level dia tertentu dan sebagainya. Ini yang kata yang menyebabkan seorang tu menjadi ketagih kan. Macam misal Opok lah kan, mungkin permulaan pertama dia cuba 1 sedut, 2 sedut kan. Percubaan kedua setengah batang, percubaan ketiga dah habis batang. Lama kelamaan dia cuba sampai sehari 2-3 batang, sehari 3-4 batang, dan dia punya amount tu dia akan meningkat. Dan perbuatan tersebut pula jadi menyeronokkan dia, dan dia akan meneruskan tingkah laku tersebut. Sebab apa? Sebab dia menyeronokkan. Jarang orang nak teruskan tingkah laku yang tak seronok, betul kan? Jadi apa-apa tingkah laku yang menyeronokkan dia selalu dibuat, dia akan menimbulkan habit pada diri seseorang. Okey, itu yang kata bagaimana tingkah laku seseorang tu boleh jadi habit ataupun boleh jadi ketagih. Okey, jadi tuan-tuan, kita tengok sikit dari segi teori ketagihan yang dikemukakan oleh Vernon. Dia ada 4 fasa. Fasa 1 dia learn mood swing, yang kedua 6 mood change, yang ketiga dia harmful dependency, dia akan kebergantungan, yang keempat dia akan jadi normal balik. Ini antara fasa-fasa teori ketagihan yang dikemukakan oleh Vernon. Yang jadi fasa 4 tu yang bahaya sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia rasakan habit dia tu sebelum ni habit tu dia rasa macam tak betul, tapi lama kelamaan dia buat menimbulkan keseronokan pada dia, dia akan menjadi normal, dan dia rasa habit baru dia tu tak menyalahi norma masyarakat. Itu yang bahaya sebenarnya. Okey. Okey, yang seterusnya. Okey, ini fasa 1 lah. Fasa 1 ni learn mood swings. Kita tengok pada peringkat permulaan penggunaan tu dia meletakkan keseronokan pada peringkat awalnya. Tak kisahlah apa-apa perbuatan ataupun tingkah laku yang menimbulkan keseronokan, pada awalnya macam ni, mood akan berubah mengikut tahap pengambilannya. Okey. Maksudnya kat sini semakin tinggi jumlah penggunaan, semakin tinggi tingkat keseronokan. Kalau kita tengok mana-mana remaja yang bermain game, mereka akan meningkatkan amount jumlah penggunaan masanya. Mungkin hari ni 1 jam, esoknya dia akan bertambah lagi. Sebab apa? Sebab benda tu menimbulkan keseronokan pada dia. Kan? So dia akan nak menambahkan lagi dia punya amount, jumlah penggunaan dia. Okay? Dan dia akan cuba untuk macam mana pun, dia akan cuba untuk menambahkan dia punya penggunaan tu. Okey, yang kedua dia akan 6 mood change. Okay, tabiat pengambilan tu akan berterusan. Ini fasa kedua. Okay? Tabiat pengambilan berterusan, dan kat sini pun dia akan jadi kebergantungan, sebab dia terpaksa meneruskan dia punya pengambilan tu untuk kata apa, untuk jadikan emosi dia lebih stabil, relax dan sebagainya. Okey. Yang seterusnya. Okey, fasa ketiga ni tanda-tanda kemurungan, kurang keyakinan dan rendah diri kelihatan kalau dia tak ambil, kalau dia tak ada benda tu, tak dapat benda tu. Contohnya dia tak main game 1 hari, ataupun dia tak menggunakan, tak ada gadget di tepi dia. Macam kita sendirilah kan. Cuba bayangkan kalau kita pergi kerja, kita terlupa bawa handphone. Macam mana perasaan kita? Kan, sebab phone ni biasa ada dalam poket ataupun dalam beg kita kan. Tiba 1 hari kita lupa bawa phone. Jadi apa perasaan kita itu? Kita rasa macam serba kekurangan je hidup hari tersebut kan. Sebab kita lupa bawa phone. Apa pun kita, kadang-kadang phone dekat sebelah ni tak bunyi pun, kita saja buka kan. Sebab apa? Kita nak, kata dah biasa ada kat tepi kan. Jadi itu antara dia. Okey, fasa 4 ni ketagihan menjadi kebiasaan ni yang merisaukan kita kan. Okey, bila dia main phone sampai 16 jam, 15 jam, itu perkara biasa bagi dia. Mungkin pada permulaan tu dia rasa bersalah, rasa macam ni normal, tak betul kan. Tapi lama kelamaan bila dah jadi kebiasaan dia, rasa benda tu normal. Jadi pada fasa ini kemerosotan emosi dan mental kepada ni lah orang yang ketagih internet. Jadi dia tidak dapat memainkan peranan sebagai seorang individu yang berkualiti dalam keluarga dan masyarakat. Sebab apa? Sebab banyak masa yang dia luarkan dengan gadget ataupun dengan internet. Okey. Jadi tuan-tuan, apa yang dikatakan gadget? Inilah gadget ni merupakan alat peranti dalam pelbagai bentuk. Telefon, ada radio, TV, permainan tablet, Xbox, iPod dan sistem stereo.
Jadi kita jangan kecilkan skop kita. Gadget ni handphone je, bukan. Gadget ni sesuatu yang besar. Telefon pun gadget, radio, TV. Sebab TV sekarang dah ada Android, boleh tengok YouTube dan sebagainya. Ini yang dikatakan sebagai gadget. Okay? Yang seterusnya. Okay, jadi teknologi kini merupakan sesuatu yang murah. Kalau kita handphone tu, kalau kita beli 200, 300 tu, kata fungsi asas nak online, nak tengok YouTube, Facebook, nak phone, nak WhatsApp dan sebagainya dah lengkap. Kata itu fungsi asas. Dan handphone yang murah-murah kita dah macam-macam jenama yang berada di pasaran. Jadi itu yang menyebabkan berlakunya perubahan dari segi budaya di Malaysia. Sebab apa? Sebab kata teknologi handphone ni dah semakin murah dan mudah untuk diperolehi di pasaran Malaysia. Okay? Dan saya pasti kalau dekat sebuah rumah tu sampai kalau anak dia tu semua ada. Anak sekolah rendah pun ada phone, anak sekolah menengah pun ada phone. Sebab apa? Sebab murah. Jadi kalau dari segi ketagihan internet ni, dia merupakan ketagihan alat baru yang paling cepat menular lah. Sebab apa? Sebab perkhidmatan internet tanpa wayar dengan prepaid pun dah murah-murah sekarang. Lepas tu kemudahan melalui internet di mana-mana. Kalau kita pergi minum kedai mamak pun dia ada letakkan wifi percuma dan sebagainya. Jadi pelbagai gadget pintar yang murah. Ini antara sebab apa kata ketagihan gadget ataupun internet tu cepat menular sekarang ni. Okay? Ini antara faktor-faktor dia lah. Okay? Yang seterusnya. Okay, kita tengok dari segi takrifan ketagihan internet tersendiri. Okay? Kalau ikut Kendall 98, dia mendakrifkan ketagihan internet itu sebagai kebergantungan psikologi di internet tanpa mengira jenis aktiviti yang dilakukan. Ini ada buka Kendall lah. Kebergantungan psikologi di internet tanpa mengira apalah aktiviti yang dia buat ataupun apa yang dia lakukan. Yang seterusnya, yang Griffith 98 menyatakan ketagihan teknologi dan juga ketagihan tingkah laku. Ini takrif ketagihan internet yang dikemukakan oleh Griffith tahun 98. Iaitu ketagihan teknologi dan juga ketagihan tingkah laku. Manakala Kitts tahun 2005 menyatakan bahawasanya ketagihan internet ni di mana keadaan psikologi individu iaitu mental, emosi, pemikiran dan tingkah laku serta pekerjaan dan sosial mereka terjejas. Sebab apa? Sebab penggunaan internet ataupun penggunaan gadget yang berlebihan. Okey, Young 2004 pula menyatakan bahawasanya ketagihan internet ini merupakan suatu gangguan pengawalan yang bersifat impulsif, tidak termasuk dalam intoksik. Kalau intoksik yang tadilah, intoksik ni yang terlibat dengan dadah, arak ataupun kafein dan sebagainya. Okey. Okey, yang seterusnya kita tengok dari segi tadi takrifan mengenai ketagihan internet. Kita tengok pula dari segi jenis ketagihan internet yang terdapat dekat dunia ni lah. Jenis ketagihan internet. Okay, yang pertama sekali ketagihan seks cyber. Okay, ketagihan seks cyber. Ini saya pasti nak kata apa, remaja terlibat tak terlibat memang kata sekarang mudah dekat tangan. Kita pula tahu bila berada di bilik tu mereka online macam-macam yang mereka online. Yang kedua ketagihan hubungan cyber. Ketagihan hubungan cyber kita akan tengok sekejap lagi apa yang dikatakan ketagihan hubungan cyber. Ketagihan komputer, net compulsion dan juga ketagihan mendapatkan 5. Ini 5 jenis ketagihan internet. Okey. Yang seterusnya. Okey, ketagihan seks cyber. Okey. Apa itu yang dikatakan dengan ketagihan seks cyber? Ketagihan seks cyber ni iaitu penggunaan kompulsif laman web dewasa untuk cyber sex dan cyber porn ataupun ketagihan melayari laman web lucah. Kita pasti ada di luar sana di kalangan kita tu dia memang suka melayari laman web pornografi ataupun laman web lucah, ataupun ada kadang-kadang remaja kita yang terlibat dengan grup WhatsApp ataupun grup Telegram. Mereka masuk dalam grup-grup yang berunsur seks dan juga lucah ni. Jadi beberapa kat luar sana kena mohon pantau jugalah phone anak-anak masing-masing, tengok grup apa yang mereka join dalam WhatsApp dan juga Telegram dan sebagainya. Okey. Kita tengok sedikit dari segi statistik yang dikeluarkan oleh medisafemedia.com ni berkaitan dengan statistik berkaitan dengan laman web pornografi. Okey, yang seterusnya.
Okey, saya ringkaskan melalui jadual seperti ini. Tuan-tuan dan puan-puan penonton cuba bayangkan ya. Di dunia ni terdapat 4.2 juta website di seluruh dunia yang terlibat dengan pornografi, okey. Okey, setiap saat terdapat lebih kurang 3,075 dolar US dollar telah dibelanjakan untuk pornografi ni, okey. Dan ini setiap saat. Bayangkan setiap saat juga terdapat 28,258 pengguna internet yang melayari laman web ni pornografi ataupun laman web lucah. Dan setiap saat juga terdapat 372 pengguna internet dia buat typing ataupun dekat search Google ataupun apa-apa carian tu untuk mencari berkaitan dengan laman web pornografi. Dan cuba bayangkan di US setiap 39 minit terdapat satu video lucah dihasilkan. Okey. Ini berkaitan dengan statistik berkaitan dengan pornografi, nak menandakan bahawasanya banyaknya website berkaitan dengan pornografi yang terdapat dekat dunia ni. Okey. Yang kedua iaitu ketagihan hubungan cyber. Okey, ketagihan hubungan cyber itu yang didefinisikan sebagai ketagihan hubungan cyber ni itu ketagihan menjalinkan hubungan dalam talian atau penggunaan media sosial. Okey, yang berlebihan seperti penggunaan media sosial yang berlebihan. Tuan-tuan kena faham ya, tagihan hubungan cyber ni iaitu penggunaan media sosial yang berlebihan seperti menggunakan Instagram, Facebook, Twitter dan lain-lain. Ini berkaitan dengan ketagihan hubungan cyber. Dan kita tengok dekat luar sana kadang-kadang ada rakan-rakan kita yang orang kata terlebih-lebih menggunakan berkaitan dengan platform sosial media ni. Okay, kajian ni dilakukan oleh The Global State Hootsuite tahun 2018 yang melibatkan 239 buah negara di seluruh dunia. Jadi melalui data ataupun melalui keputusan kajian ini menyatakan secara purata rakyat Malaysia meluangkan masa 3 jam sehari. Bayangkan rakyat Malaysia meluangkan masa sekurang-kurangnya 3 jam sehari dia di media sosial, sekaligus meletakkan negara ini antara 10 tertinggi di dunia menggunakan media sosial. Okey. Okey, ini yang statistik data yang dilaksanakan oleh kerja tersebut yang meletakkan Malaysia di tangga ke-9 di bawah Nigeria, Mexico, Mesir, Argentina, Thailand, Indonesia, Brazil dan juga Filipina dari segi penggunaan media sosial. Okey. Okey, kajian pengguna internet yang dia laksanakan oleh Suruhanjaya Komunikasi SKMM menyatakan bahawasanya terdapat 97% rakyat Malaysia, pengguna internet rakyat Malaysia ni daripada 24% menggunakan Facebook. 97% menggunakan Facebook, 57% menggunakan Instagram dan yang lain-lain. Itu dari segi social networking user lah. Dari segi aplikasi untuk berkomunikasi pula rata-ratanya menggunakan WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, Telegram dan sebagainya. Itu dari segi social networking yang dilaksanakan oleh Suruhanjaya Komunikasi Malaysia. Okey, yang seterusnya. Okey, ini yang saya nak sebutkan tadi. Yang tadi melayari laman web lucah. Yang ini pula dari segi sexting. Sexting yang kata mereka menggunakan platform Telegram dan juga WhatsApp dan sebagainya, WeChat dan sebagainya. Ini yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Komunikasi lah. Saya ambil terus daripada Suruhanjaya Komunikasi. Jadi sexting ni merupakan satu aktiviti yang melibatkan penghantaran dan penerimaan mesej secara teks, audio, video, imej menggunakan peranti telekomunikasi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada anak remaja, kanak-kanak dekat rumah, anak-anak kecil, tolong cek handphone masing-masing, anak-anak masing-masing, tengok dalam tu apa grup aktiviti yang mereka join. Kita risau mereka join grup-grup yang tidak sepatutnya seperti contohnya grup yang berkaitan dengan pornografi dan juga seks. Dia memberi kesan kepada remaja dan kanak-kanak lah, kebangsaan minda cenderung melakukan seks, ketagihan aktiviti sexting dan sebagainya. Okey, ini antara itulah sexting yang banyak remaja yang terlibat.
Okey, terima kasih Encik Muhammad Raimi atas pertanyaan dari Sekolah Menengah Kebahasaan Lelaki Metodis. Dan saya pasti sekolah ni berada di Pulau Pinang. Apakah pandangan mengenai pelajar sekarang yang mengidolakan para gamers, YouTuber, streamer sehingga menyebabkan tidak berminat untuk belajar? Sebenarnya benda ni dia ada pro dan kontra lah sebenarnya, sebab mungkin kuasa viral menyebabkan kita mudah nak tengok dekat Facebook. Saya sendiri pernah tengok dekat Facebook kan. Orang kata banyak rakyat Malaysia ni menggunakan platform YouTube ataupun Facebook untuk mendapat pendapatan sampingan, ataupun benda tu merupakan pendapatan utama ataupun merupakan kerjaya utama dia dalam menjana kewangan. Jadi kita tengok kat sini dah ramai sebenarnya yang dah berjaya, sehingga kan dekat Sukan C pun dah diwujudkan untuk pertandingan baru-baru ni di Filipina. Dah ada berkaitan dengan games ni, iaitu Mobile Legend kan. Jadi sebenarnya pada saya apa-apa pun pada pelajar kita ni, kita kena terangkan pada mereka dia ada pro dan kontra dia lah berkaitan dengan benda-benda macam ni. Sebagai seorang guru apa-apa, kita kena terangkan pada pelajar kita dia ada pro dan kontra dia. Okay. Kita risau takut yang dikejar tak dapat, yang dikendong ke ciciran. So guru-guru kena terangkan kalau dia minat ni, apa yang dia perlu buat, apa kelebihan dia, apa kekurangannya, supaya pelajar-pelajar tu lebih celik berkaitan dengan ni lah, kata menjana kewangan melalui Facebook, YouTube dan sebagainya. Dan kalau kita tengok peratus yang boleh menjana ni pun dia tak banyak, masih lagi orang kata di Malaysia ni masih baru, dan kita risau takut dia mengganggu pelajar tersebut. Okey. Yang seterusnya kita tengok dari segi jenis ketagihan internet yang ketiga, iaitu net compulsion. Okey, net compulsion ni iaitu ketagihan yang melibatkan permainan game, perjudian dalam talian, membeli belah atau perdagangan trade dalam talian. Banyak sekarang yang menggunakan saham, forex trading, cryptocurrency dan sebagainya. Ini dikategori sebagai net compulsion, ketagihan yang ketiga. Okey. Kalau kita tengok dari segi ranking mobile games yang paling banyak digunakan oleh rakyat Malaysia dari segi aplikasi dia, kita tengok dari segi game yang pertama sekali Mobile Legend. Mobile Legend memang yang paling pertama sekali. Ini kajian pada tahun 2018. Kita tengok Mobile Legend yang pertama, yang kedua Candy Crush. Kalau ikutkan game nombor 2 ni, game ni dah lama tapi masih lagi mendominasi penggunaan aplikasi game dekat Malaysia. Okay? Yang ketiga Clash of Clans, PUBG, nombor 4 PUBG Mobile, dan saya pasti sekarang ni ramai dah remaja-remaja kita dah beralih pada, ataupun orang dewasa yang suka main game ni, dia dah beralih kepada PUBG kan. Ada Pokemon pun ada. Okay, Clash of Royale. Ini antara game-game yang glamour dekat Malaysia lah, top 10 yang paling glamour. Kenapa game-game ni sebenarnya dia glamour? Kalau kita tengok kat sini gamers in Southeast Asia ni dia jadi satu dah jadi gaming explosion. Dia banyak kata orang muat naik atau muat turun. Banyakkan rakyat dekat Asia Tenggara ni dah banyak muat turun berkaitan dengan aplikasi game dekat dia punya handphone masing-masing. Okey. Yang seterusnya. Okey, sebab apa permainan games ni ramai orang suka? Saya sendiri kadang-kadang nak terapi diri sendiri kan, kadang-kadang main game sekejap kan. Sebab apa? Sebab video dia semakin kompleks. Kalau kita tengok PUBG, Mobile Legends dan sebagainya, video dia semakin kompleks. Lepas tu dia terperinci, dia buat tu sangat cantik dari segi grafik dia dan sebagainya. Lepas tu dia menarik. Design dia menarik, grafik dia menarik dan sebagainya. Lepas tu watak yang ditunjukkan sangat realistik. Lepas tu dia ada cabaran strategi yang lebih besar. Jadi bila orang main games ni, tuan-tuan dan perempuan, dia akan cuba untuk capai pada next level seterusnya. Sebab tu kalau kita tengok, terutamanya kalau kita ada anak-anak remaja ataupun dewasa, dia suka share dekat status WhatsApp dia berkaitan dengan permainan game dia. Sebab apa? Sebab dia berjaya melangkah ke step yang seterusnya ataupun ke peringkat yang seterusnya, dan itu merupakan dia rasakan kejayaan yang besar bagi dia.
itu yang dia akan meneruskan untuk bermain game. Sebab game ni dia ada cabaran dia yang tersendiri, dia ada level-level tertentu. Okay, beginner, amateur, professional dan sebagainya. Macam kita main Candy Crush Saga lah kan. Dia ada daripada level 1 sehingga beribu-ribu level kan. Sekarang ni glamour pula game cacing tu kan. Makin besar, makin tinggi skor dia kan. Itu antara sebab apa ramai orang suka bermain game menggunakan handphone ni dan sebagainya. Okay. Korang buat apa ni? Kami tanam fiber optik, Pakcik. Untuk apa? Fiber optik boleh buat internet dekat kampung ni laju. Buat apa internet laju-laju? Pakcik, dengan internet yang laju, Pakcik dapat kontak anak Pakcik di KL dengan lebih mudah. Pakcik dapat mengeratkan hubungan silaturahim yang telah lama terputus. Aku tak ada anak. Pakcik, internet yang laju juga membolehkan Pakcik berniaga online. Aku suka makan gaji. Pakcik mesti suka dengar ceramah dekat YouTube kan? Dengan internet yang laju, Pakcik dapat dengar ceramah daripada ustaz-ustaz favourite Pakcik. Aku suka ke masjid. Lagi dia. Face to face. Welcome to Mobile Legends! Tanam cepat-cepat sikit. Okay, tuan-tuan dah tengok iklan tadi ya. Iklan tadi pun pakcik kat kampung pun main Mobile Legend. Tu nak menandakan bahawa orang kata penggunaan internet ataupun gadget tu dah meluas sampai ke ceruk-ceruk kampung dan sebagainya. Okay. Itu saya tak ingat itu iklan tahun bila tu. Kalau tu dah sebelum dia ada masa TV. Okey, yang keempat pula jenis ketagihan internet tu ketagihan mendapatkan maklumat. Okey. Ketagihan mendapatkan maklumat ni iaitu ketagihan untuk melalui laman web kompulsif ataupun carian pangkalan data untuk mencari maklumat secara berlebihan. Ini selalunya orang-orang yang suka cari maklumat lah. Cari maklumat apa-apa yang nak buat kerja, maklumat berkaitan dengan kerja, berkaitan dengan apa-apa yang dia rasa nak cari maklumat. So mereka akan lebih stay lama di depan handphone masing-masing ataupun depan PC ataupun laptop masing-masing. Contohnya seseorang nak pergi travel secara backpackers kan. So dia akan lebih lama berada di depan internet. Okey, ini antara yang biasa website yang biasa digunakan oleh rakyat Malaysia. Kita tengok Google tu paling tinggi. Itu nak menandakan banyaknya rakyat Malaysia ni suka mencari maklumat di internet. Okey, sebab Google dia berada di paling atas sekali. Okey. Itu menandakan bahawasanya ramai rakyat Malaysia menggunakan platform Google untuk mendapatkan maklumat. Okey. Yang seterusnya. Okey, yang kelima adalah ketagihan komputer. Ketagihan komputer ni dia merujuk kepada individu yang menggunakan komputer secara berlebihan, terutamanya mereka yang terlibat dalam pengaturcaraan dan permainan komputer. Maksudnya memang kerjaya dia memerlukan untuk seperti kejuruteraan perisian, grafik designer dan sebagainya, dan ada juga yang jenis peminat komputer ni mereka akan lebih lama berada di komputer untuk membuat carian berkaitan dengan teknologi sekarang lah. Dan ada juga setengah orang tu dia suka menggunakan PC. PC yang bersambung dengan talian internet untuk bermain permainan komputer. Kalau kita tengok sebelum ni masa musim PKP, ramai yang share permainan game mereka di platform Facebook kan. Macam-macam lah gaming yang dia share, bawa bus lah, bawa trailer. Itulah antara itu yang saya sempat tengok lah, ada yang share dia main game cacing tu kan, masa Facebook live tu ada share juga. Jadi tuan-tuan kita sekarang kita akan tengok ciri-ciri yang ketagihan internet. Okay, ciri-ciri ketagihan internet ni pertama sekali dia terleka dengan internet. Leka, mungkin masa mula-mula niat nak sekejap je, tapi bila dah online dia ambil masa yang lama. Okey, permulaan niat 10 minit tapi kita tengok dah satu jam dah dia online kan. Yang seterusnya dia peningkatan jumlah masa untuk capai kepuasan. Jadi mula-mula mungkin masa dia main game ataupun dia online setengah jam tu dia rasa macam tak cukup, tak puas. So dia kena tambah lagi jumlah masa untuk dia capai kepuasan dia. Okey, sehingga ke 1 jam, 2 jam ataupun main 5 jam, main game 5 jam tu perkara biasa bagi dia. So dia kena up lagi untuk tambah dia punya kepuasan.
Okey, yang seterusnya dia gagal berusaha dalam mengawal, mengurangi atau menghentikan penggunaan internet ataupun gadget. Dia ada niat nak berusaha nak berhenti tapi tak boleh. Dia ada niat nak kawal dia punya penggunaan internet gadget ni tapi tak boleh. Sehingga kan dia meneruskan lagi aktiviti tersebut. Itu yang kita tengok kadang-kadang ada yang sanggup lepak dekat mamak sampai 2-3 jam semata-mata nak main game berkumpulan dengan kawan-kawan. Ada remaja kita yang tak tidur malam, main game online, tengok YouTube dan sebagainya. Sebab benda ni dia tak puas, dia akan nak next seterusnya kan. Sebab benda ni pun kadang-kadang kita sendiri pernah alami kan, tak boleh tidur malam, kita akan online sepanjang malam tersebut. Okey, yang seterusnya dia kekal dalam talian lebih lama daripada yang dirancang. Macam yang saya sebutkan tadi lah, dia niat nak online ataupun nak menggunakan phone tersebut dalam sejam 2 jam tapi saya tengok dia menggunakan lebih masa. Jadi dia berisiko timbul bahaya atau kehilangan. Kehilangan ni masuk kat sini kehilangan dari segi perhubungan dia dengan orang sekeliling, pekerjaan dia dan sebagainya. Itu antara risiko-risiko yang seseorang itu perlu hadapi bila dia terlibat dengan ketagihan internet. Okey, yang seterusnya dan berkemungkinan juga dia akan ada di luar sana yang terlibat dengan ketagihan internet, dia akan menipu lah. Mungkin kalau remaja-remaja kita mungkin dikata kat mak ayah dia mungkin nak guna sekejap kan, tengok-tengok dalam bilik melebihi masa yang ditetapkan lah kan. Macam-macam lah cara remaja nak menipu, nak dapatkan phone dan sebagainya kan. Yang keduanya, internet ni sebagai satu cara untuk melepaskan diri dari masalah ataupun melegakan sesuatu perasaan. So dia menggunakan platform internet ni tempat dia untuk melegakan perasaan dia. Itu dikatakan sebagai salah satu contoh seseorang tu terdapat ciri-ciri ketagihan pada dia. Jadi tanda-tanda ketagihan ni tuan-tuan sekalian, yang pertama sekali dia ada tolerance. Tolerance ni diistilahkan sebagai rasa berkeperluan untuk bermain untuk merasai perasaan puas. Ini yang bahaya. Tolerance ni dia seperti saya bagi tahu tadi lah. Dia main 1 jam tak puas, 2 jam tak puas, 3 jam tak puas, dia akan tambah lagi dia punya amount masa dia. Dia tengok Upin Ipin setengah jam pun tak rasa puas, so dia tambah lagi masa. Okey, sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam dan sebagainya. Kan kalau kita tengok kadang-kadang ada antara kanak-kanak yang sampai tak nak makan. Okey, mak ayah bagi makan pun dia ignore je. Sebab apa? Sebab dia tengah main game. Kalau macam main game Mobile Legends, PUBG tu dia tak boleh nak tinggalkan. Dia tak boleh nak tinggal sebab benda tu secara online. Nak lagi kalau main dengan kawan-kawan kan. Nanti tinggalkan kawan-kawan marah pula dan sebagainya. Okay, dia ada obsession, itu banyak menghabiskan masa berfikir tentang apa yang berlaku ketika sedang dalam talian dan berfikir apa seterusnya yang ingin dilakukan. Saya ada anak buah tu kadang-kadang sampai nak main Mobile Legends pun dia search dalam YouTube. Macam mana cara nak main Mobile Legends. Dan sehingga kan dia download ada perisian-perisian tertentu untuk dia main Mobile Legends lagi hebat. Itu dia akan berfikir. Dia akan berfikir macam mana cara untuk kita memantapkan lagi dia punya permainan dan sebagainya. Itu dia kata tanda-tanda ketagihan tadi lah. Okey, seterusnya dia rasa kecewa, serabut, marah kerana tidak dapat melayari internet. Ini antara tanda-tanda seseorang itu tagih. Bila kita ambil phone kita daripada kat tengah suami berada tengok TV sambil pegang phone, cuba kita ambil phone suami kita, mungkin dia marah kan. Mungkin masa tu dia tengah main game dan sebagainya. Ataupun anak kita rampas phone anak-anak kita bagi tahu okey, Umi pegang, contohnya saya abah pegang phone 2 hari 3 hari, macam mana perasaan anak kita. So dia rasa kecewa, serabut, marah sebab apa? Sebab dia tak boleh nak pegang phone dan sebagainya. Okey, dia meninggalkan hobi lain semata-mata untuk fokus kepada aktiviti internet ataupun gadget dia. Okey, kalau petang-petang mungkin ada remaja lain suka main bola, futsal atau apa-apa di taman permainan. Tapi mungkin ada setengah remaja ataupun orang dewasa dia lebih suka berkurung kat rumah dengan melayari internet online dan sebagainya. Okey, dia berterusan menghabiskan masa dengan melalui internet walaupun telah mengalami perasaan dan perkara negatif seperti masalah dekat sekolah, selalu hadir lewat sebab apa, malam tak tidur online kan, masalah hubungan interpersonal ataupun masalah kesihatan. Sebab lama sangat dia menghadap phone, mungkin masalah mata, letih dan sebagainya. Okey, yang seterusnya. Okey tuan-tuan, tadi saya dah sebut ciri-ciri ketagihan. Dr. Kimberly Yong menyatakan bahawasanya seseorang yang memenuhi apa-apa 5 daripada 8 kriteria di bawah ni boleh dianggap sebagai seorang ketagih internet. Okey, 5 daripada 8 kriteria di bawah
Seseorang itu bila masuk daripada antara 8 ni dia ada 5, dia boleh dianggap sebagai target internet. Yang pertama sekali yang saya sebutkan tadi, dia terleka dengan internet. Terleka dengan internet. Memikirkan tentang kegiatan dalam talian yang sebelumnya atau mengharapkan akan online game. Yang kedua, dia keperluan untuk menggunakan internet dengan jumlah masa semakin bertambah supaya mencapai kepuasan. Kalau sebelum ni dia menggunakan gadget 1 jam dia rasa tak puas. So dia tambah lagi 2 jam, tambah lagi 3 jam. Dia macam seseorang tu dia ketagih rokok lah kan. Ketagih rokok dia 1 batang tu tak cukup bagi dia. So dia kena tambah lagi 2 batang, 3 batang untuk dia mencapai perasaan dia lebih relax dan sebagainya. Okey, yang ketiga dia gagal berusaha dalam mengawal, mengurangi atau menghentikan penggunaan internet. Okey, dia dah cuba merancang tapi tak boleh juga. Okey. Yang keempat, perasaan gelisah, muram, tertekan atau cepat marah apabila cuba mengurangkan atau berhenti penggunaan internet. Okey, ini pun antara 4 lah. Daripada 8 ni, itu yang perkara yang keempat. Yang kelima, kekal dalam talian lebih lama daripada yang dirancang. Okay, saya sebutkan tadi mungkin rancang hanya 3 jam tapi tengok sampai 6 jam dia online ataupun bermain gadget. Okay, yang seterusnya dia berisiko timbul bahaya atau kehilangan sesebuah perhubungan, pekerjaan, pendidikan atau kerjaya yang signifikan kerana penggunaan internet. Sebab dia banyak sangat menggunakan internet, banyak sangat menggunakan gadget sehingga dia tak kisah keadaan sekeliling dia. Okay, yang seterusnya dia sanggup menipu ahli keluarga ataupun disanggup menipu terapi. Terapi ni mungkin pegawai psikologi atau kaunselor dia atau orang lain mengenai tahap kebergantungan sebenar dia terhadap internet. Mungkin kalau mak dia tanya berapa lama dia guna internet, mungkin sebenarnya dia menggunakan 10 jam tapi dia beritahu 2-3 jam saja. Okay? Yang seterusnya menggunakan internet sebagai satu cara melepaskan diri dari masalah atau melegakan sesuatu perasaan. Okay? Misalnya perasaan ketidakupayaan, perasaan bersalah, kebimbangan, kemurungan dan sebagainya. Ini antara kriteria dia lah. Kalau terdapat 5 daripada 8 kriteria tu, seseorang tu boleh dianggap target internet. Apa-apa pun, tuan-tuan dan puan kena berjumpa juga dengan doktor untuk dapatkan kata diagnosis yang sebenarnya. Jadi ini proses ketagihan internet lah, proses ketagihan internet yang bermula sekali iaitu penggunaan use dalam hadnya. Okay, kita biasa phone ni kita guna dalam hadnya lah kan. Kita hanya guna bila ada kepentingan, ada keperluan pekerjaan dan sebagainya. Itu penggunaan use dalam hadnya. Bila balik malam kat rumah pukul 11-12 dah kita tidur. Tapi kalau remaja-remaja yang ketagih tu kita tengok sampai pagi dia tak tidur, dia akan main game. Yang kedua dia akan pergi kepada penyalahgunaan dan yang terakhir sekali dia akan menyebabkan kebergantungan. Ini adalah proses yang menyebabkan seorang ketagih. Yang saya beritahu sebelum ni, proses ni dia memerlukan tempoh masa yang lama, bukan sekejap, tempoh masa yang lama sebab dia nak jadi habit pada diri dia, dia nak sebati daripada pada diri dia memerlukan tempoh masa yang lama. Okey, yang seterusnya kita tengok dari segi penggunaan dia. Okey. Okey, penggunaan dalam hubnya ni lah penggunaan dalam jumlah dan indikasi yang dibenarkan. Kan kita biasa guna phone untuk tujuan kerja kan. So kita tak rasa ketagih pun, tak ada phone pun tak ada masalah kan. Ataupun kita nak tidur malam pun tak ada masalah, tak perlu buka phone dan sebagainya. Contohnya penggunaan dalam hadnya bermaksud pengguna internet gadget yang tidak membawa risiko kepada kesihatan fizikal dan kesedaran psikologi. Ini penggunaan dalam hadnya. Dan kita merasakan penggunaan gadget kita tu okey, tak membawa kesan, tak ada masalah, boleh teruskan. Okey, yang kedua penyalahgunaan. Penyalahgunaan ni adalah penggunaan melebihi hadnya menyebabkan mereka berisiko terhadap kemudaratan kesihatan yang diakibatkan oleh penggunaan internet gadget ni lah. Okey. Okey, yang seterusnya. Okey, seterusnya. Okey, faktor-faktor yang menyumbang kepada kebergantungan lah. Okey, faktor individu, faktor persekitaran dan yang ketiga adalah faktor gadget tu sendiri ataupun internet tu itu sendiri. Okey, itu antara faktor-faktor seseorang boleh bergantung kepada internet dan gadget. Okey, seterusnya tuan. Okey, jadi personality ni lah pesakit yang mengalami masalah personality anti-social dan borderline kerap kali diketahui mengenai masalah penggunaan internet gadget yang berlebihan. Okey, dia anti-social, dia banyak menggunakan masa dia dengan online dan sebagainya. Okey, seterusnya. Okey, faktor persekitaran. Kalau kita tengok faktor sekitaran, pekerjaan dia. Macam mana seorang itu boleh menggunakan internet atau gadget lama disebabkan oleh faktor pekerjaan dia sendiri, okey? Yang memerlukan gadget, yang memerlukan internet seperti pereka grafik, perisian perkakasan hardware, permainan secara online. Sebab ada orang kerjaya dia main game je.
Ada orang yang macam tu dia main game, pergi sana, dia masuk pertandingan ni dan sebagainya. Okey, penggunaan yang berterusan menyebabkan masalah penyalahgunaan dan kebergantungan. Dan yang kedua, faktor persekitaran ni iaitu pengaruh rakan sebaya. Ini banyak yang berlaku pada remaja kita lah. Kadang-kadang kita sendiri pun macam tu kan. Rakan-rakan kita tunjuk ada game terbaru ke, ada apps terbaru ke dan menyebabkan kita ketagih. Yang seterusnya, budaya. Okay, dari kecil didedahkan dengan gadget internet. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak ni, untuk anak-anak yang kecil ni kita boleh dedahkan dengan gadget internet, tak jadi masalah. Sebab kalau kita tak dedahkan nanti dia ketinggalan zaman kan. Cuma kita kena dedahkan dia dalam keadaan ada kawalan daripada kita dan ada masa daripada kita. Ada tempoh penggunaan masa tertentu. Jangan kita biarkan anak-anak kita terus dia menggunakan gadget dan internet. Okay. Yang kedua, ketidakstabilan sosial. Okay. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada katanya internet dan gadget ni digunakan sebagai jalan singkat untuk melupakan masalah kesulitan hidup yang dihadapi. Okey, seterusnya. Okey, faktor gadget internet seperti saya tadi lah, faktor gadget ni mudah diperolehi lah. Kan murah. Sekarang 200, 300 dah boleh dapat internet, dah boleh dapat gadget. Okey. Jadi bila terus buka dia internet ni sebenarnya dia terus cepat memberi kesan yang dikendaki oleh pengguna internet ataupun gadget yang tagih ni. Bila dia buka dia terus ada sambungan internet, tak ada masalah. Okey. Jadi sebenarnya bila seseorang itu bermain game ataupun bila seseorang itu dia seronok dalam menggunakan internet dan juga gadget ni, dia akan menjadi satu pendorong pada dia. Dia akan ada reinforcement effect. Dia ada penyokong dia yang menyebabkan pengguna tu akan menggunakan gadget atau internet tersebut secara berulang-ulang kali. Okey, kita akan tengok sedikit berkaitan dengan aspek neurobiologi ketagihan. Ini yang saya sebutkan tadi, dia melibatkan ketagihan ni melibatkan proses fisiologi. Okey, sebenarnya dalam otak kita ni dia ada laluan ganjaran. Dia laluan ganjaran setengah psikologi bila dia sebut laluan ganjaran ni dia panggil projek perhambaan moden. Sebenarnya laluan ganjaran ni normal, setiap manusia semua ada. Okey. Kita minum, kita makan, kita berhibur, kita bermain, kita berjalan, kita travel, dia akan masuk laluan ganjaran. Itu laluan ganjaran yang normal. Itu panggil yang normal. Okey. Yang seterusnya. Inilah laluan ganjaran keseronokan. Ia memberi ganjaran kepada individu atau lebih tepat lagi memberi ganjaran jika individu tersebut melakukan sesuatu yang menyeronokkan. Inilah yang akan lalu dalam laluan ganjaran atau reward pathway. Okey, ia memberi ganjaran dengan melepaskan satu hormon yang dipanggil dopamin. Dopamin ni dia akan mengeluarkan perasaan rasa seronok dan sebagainya, rasa teruja dan sebagainya. Okey. Okey, yang seterusnya. Okey, jadi ini yang saya sebutkan tadi laluan ganjaran ni kalau natural reward ataupun sebelum jadi reward yang sebelum jadi, kita makan minum, kita seks, kita berhibur dan sebagainya. Tapi ada juga yang dia melalui laluan ganjaran ini melalui daripada penggunaan substan dia. Okey, dia hisap rokok, dia ambil dadah, itu yang jadi reward kepada laluan ganjaran dia, ataupun dia menggunakan internet ataupun online gadget, itu yang masuk dalam laluan ganjaran. Kalau sebelum ni laluan ganjaran dia keseronokan yang dia hadapi itu natural punya. Tapi bila dia terlibat dengan ketagihan, dia punya yang ketagihan itu yang menggantikan natural reward yang masuk dalam laluan ganjaran. Jadi dia fikir keseronokan dia hanya datang daripada tingkah laku dia yang ketagih tadi. Itu yang menggantikan natural reward. Sebab tu kita tengok ramai orang yang terlibat dengan ketagihan rokok, ketagihan dadah, susah nak berhenti. Sebab apa susah nak berhenti? Sebab reward pathway dia dah diganti dengan ketagihan dadah dia tadi, dah diganti dengan ketagihan rokok dia tadi. Okey. Yang seterusnya. Okey, jadi kita tengok keseronokan melalui internet gadget ini akan memasuki otak dan menghasilkan tindakan yang menyebabkan terjadinya rembesan dopamin tadi. Yang saya sebutkan tadi dia seronok je, dia akan masuk dalam otak dia akan masuk melalui laluan ganjaran. Tadi dah dia merembeskan dopamin. Okey, jadi dekat otak manusia ni dia pengeluaran kedua-dua kimia ni dalam badan manusia menyebabkan seseorang itu merasa teruja. Intense euphoria ni dia sangat seronok, sangat teruja dan
dan sebagainya. Dan menyebabkan seseorang merasakan beliau mempunyai tenaga berlebihan, enhancing effect on energy. Itu yang dia akan, walaupun 3 pagi, 4 pagi dia masih lagi tak tidur online, dia rasa macam tak ngantuk, tak letih. Sebab apa? Masa tu diri dia sangat seronok sangat teruja dan sebagainya. Jadi jadi penggunaan gadget yang berlebihan ni boleh menyebabkan, saya sebut tadi kan, pengeluaran dopamin, rasa seronok. Jadi apabila penggunaan gadget kerap diambil, lebih banyak dopamin akan dikeluarkan. Jadi kata apa, dopamin ni yang natural reward ni dia dah tak ada dah. Yang menggantikan dopamin dia ni hanya daripada ketagihan penggunaan gadget dia. Jadi bila dia tak ambil, itu yang dia jadi tak seronok. Macam orang ketagihan dadah jugalah, bila dia tak ambil dadah dia tak seronok. Dopamin tak boleh dihasilkan. Jadi maka kesan keseronokan dan euforia akan lebih ketara. Jadi pengeluaran dopamin ni dan kesan keseronokan ini akan menyebabkan pengguna meneruskan tingkah laku mereka yang menyalahgunakan gadget dan juga internet tersebut. Dia sama juga dengan konsep ketagihan dadah, ketagihan rokok dan sebagainya. Bila dia tak dapat, dia tak seronok dan sebagainya. Okey. Jadi apabila penggunaan gadget ataupun internet disekat, bayangkan anak kita ni memang kaki gadget atau kaki internet. Tiba-tiba kita rampas tak bagi dia main. So bila dia sekat ataupun tak boleh bermain gadget internet, jadi kandungan dopamin turut berkurangan. Okey, kandungan dopamin turut berkurangan dan menyebabkan penerima dopamin ini tidak diisi, ya. Sebab dia tak ada rangsangan yang boleh menyebabkan dopamin itu keluar. Akibatnya badan dan perasaan pengguna akan mengalami sindrom tarikan. Sindrom tarikan yang saya sebutkan tadilah, bila tak dapat, apa yang feeling yang dia rasa, tak seronok, murum, masam dan sebagainya. Jadi laluan ganjaran ni, keseronokan reward pathway ni dia mengubah otak kita, ya. Menyebabkan kebajaran dopamin dalam otak. Okey, rebesan bahan kimia itu akan berlaku berkali-kali dan menghubungkan laluan ganjaran otak dan akhirnya berubah keadaan otak pengguna. Sebab tu seseorang tu dia boleh ketagih. Sebab sebelum ni laluan ganjaran tu diisi oleh natural reward seperti makan, minum, bermain dan sebagainya. Tapi bila dia ketagih sesuatu benda, natural reward dia tu, laluan reward pathway dia tu diisi dengan tingkah laku ketagihan tadi. Okay? Itu yang menyebabkan dia terpaksa terus menerus menggunakan untuk merembeskan dopamin tadi. Okay? Kesannya adalah peningkatan selera terhadap ketagihannya. Ini contoh yang saya ambil tolerance dari segi ketagihan dadah. Sebenarnya dia konsep sama. Ketagihan internet gadget ni sama lebih kurang dengan ketagihan dadah. Ini dari segi tadilah dari segi itu penggunaan masa dan juga dos dia terpaksa tambah untuk dia mendapatkan kesan yang sama. Okey, mendapatkan kesan yang sama. Okey, ini dari segi tolerance dia lah. Okey, mula-mula dia ambil sikit. Lepas tu bila dia ambil sikit ataupun penggunaan masa tempoh dia sikit, dia tak rasa puas. So dia akan tambah lagi. Ini dikatakan sebagai tolerance dan sebagainya. Okey. Okey, yang seterusnya. Jadi tuan-tuan dan puan, adalah tidak logik untuk mengharamkan penggunaan internet di kalangan kanak-kanak. Tak logik lah kita nak haramkan terus penggunaan internet di kalangan remaja kita, kanak-kanak kita, kerana mereka akan ketinggalan zaman. Jadi apatah lagi sebagai generasi Z lah sekarang. Jadi perkara paling asas ialah mendidik mereka, menapis dan memantau penggunaan internet dan menjadi ibu bapa yang bertanggungjawab. Maksudnya kita kena ada peraturan, kita kena ada panduan untuk anak-anak kita dalam menggunakan gadget dan juga internet ni. Okey, tuan-tuan dan puan, kita tengok sikit berkaitan dengan kesan ketanggihan internet terhadap kita punya psikologi ataupun terhadap diri kita sendirilah. Sebab saya fokus kepada diri kita sendiri. Okey. Kita tengok kebergantungan psikologi. Dia ketagihan internet ni boleh menyebabkan seseorang tu kebergantungan psikologi lah. Kebergantungan psikologi ni adalah tanda-tanda perubahan emosi yang ditunjukkan apabila penggunaan internet gadget dikurangkan atau disekat. Ini perkara pertama yang akan berlaku pada seseorang bila dia ketagih internet. Bila tak dapat, itu yang dia rasakan. Okey, contoh kebergantungan psikologi ni macam tu lah, dia rasa kosong. Kan, dia rasa kosong. Kalau sebelum ni macam kita sendirilah kan, bila ada handphone kat tepi kita rasa seronok kan. Cuba bayangkan kalau kita pergi bilik kawan, masa kita kerja kita pergi bilik kawan, kita tertinggal handphone. Lepas tu bila kita balik dekat bilik kita tengok handphone tak ada, apa yang kita rasa? Kita mula gabra dan sebagainya. Okay? Yang keduanya, dia teringat keseronokan pengambilan tu, teringat keseronokan scroll FB kan, scroll Instagram, buat carian, tengok YouTube, main game dan sebagainya.
chatting dengan kawan-kawan. Dia sedih. Sebab apa? Sebab sedih tak dapat menggunakan gadget dan internet tadi. Dia sensitif. Sebab apa sensitif? Sebab dia mood dia dah berubah. Kalau sebelum ni keseronokan dia diisi dengan bermain gadget ataupun online, bila tak dapat dia akan lebih sensitif dan menyebabkan dia jadi mudah marah. Yang seterusnya. Kita tengok dari segi yang seterusnya berkaitan dengan kebergantungan psikologi terhadap individu. Yang seterusnya dia boleh menyebabkan kemurungan lah. Seseorang yang tak dapat internet ni dia boleh jadi murung. Sebab apa yang saya sebutkan tadi, sebab bila seseorang ketagih, secara automatik otak dia telah diubah. Kalau sebelum ni dopamin yang ada dalam otak tu hanya dirembeskan bila dia bermain handphone ataupun online, tapi bila tak dapat, dopamin tak dapat dikeluarkan, dia akan rasa kurang seronok dalam kehidupan dia dan boleh menyebabkan dia kemurungan. Dan ada juga kajian yang menyatakan bila seseorang itu ketagih, dia menyebabkan low self image dia lah. Sebab apa? Sebab dia kurang bergaul, dia banyak menghabiskan masa dia dengan phone, dengan online, jarang keluar rumah dan hanya berada di rumah saja. Rendah harga diri, penyakit kerisauan yang tinggi, dan juga setengah tu boleh menyebabkan masalah fokus lah, ADHD kepada mereka yang terlibat dengan ketagihan internet ni. Yang seterusnya. Kita nak dari segi diri sendiri, dia tidak senang, letih, berasa marah apabila penggunaan internet mereka berkurangan atau tidak dapat langsung menggunakan internet. Ini kajian dilaksanakan oleh Peterson pada tahun 2009. Macam kita sendirilah, kalau tak ada phone kat sisi kita, macam mana kita rasa kan? Nak berhubung dengan orang tak boleh, nak itu tak boleh dan sebagainya. Yang keduanya, dia boleh menyebabkan kegagalan dalam bidang akademik. Kalau dulu mungkin dia pandai cemerlang, lepas dia terlibat dengan bermain game di gadget, dan masa dia banyak habis dia main game, menyebabkan dia punya akademik makin menurun, kecemerlangan akademik semakin menurun. Dan setengah orang tu menyebabkan prestasi pekerjaan dia pun jadi menurun. Masalah rumah tangga, kita tengok ada kes yang bercerai disebabkan suami ataupun isteri kaki main game, kaki main Mobile Legends dan sebagainya. Dan boleh menyebabkan berlaku perceraian dalam rumah tangga. Dan kita kena ingat bila seseorang tu terlibat ketagihan internet, dia boleh menyebabkan pertambahan ataupun penurunan berat badan. Bila kita berjaga malam, terkadang lapar makan, ataupun setengah orang tu bila dia ketagih internet, ketagih gadget, dia langsung tak makan. Dan boleh menyebabkan penurunan berat badan dia. Jadi ketagihan ni dia boleh mendominasi kehidupan seseorang lah. Boleh mendominasi kehidupan seseorang. Kau bayangkan tadi kita dapat 2 juta pengguna internet di Malaysia menggunakan internet ataupun gadget 18 jam sehari dan ke atas. So bayangkan bagaimana kehidupan mereka yang didominasi oleh gadget. Kata apa, dah jadi hamba pada gadget dan juga internet. Yang seterusnya, dia merosakkan pergaulan sosial lah. Bayangkan 18 jam melekat dengan gadget online, so dia tak ada masa untuk bergaul dengan sesiapa sahaja. So itu yang menyebabkan low self image ataupun dia menyebabkan dia anti-sosial. Dia boleh mengganggu pemikiran dia, pembelajaran dia terganggu serta mengganggu emosi seseorang yang ketagih internet ni. Jadi ketagihan internet ni lazimnya kalau ikut kajian ini, lazimnya berunsur kepada kekacauan psikomotor, kebimbangan, keinginan, jadi kemurungan dan permusuhan. Hilang kawalan, kerosakan fungsi, mengurangkan keupayaan membuat keputusan, dan sentiasa mengalir internet walaupun kesan negatif ke atas kehidupan sosial dan kesihatan psikologikal dia. Ini antara kata kesan-kesan ke atas diri seorang itu. Ada juga kajian yang dilakukan oleh Hamid Akin dan juga Murad Iskandar di Turki yang menyatakan bahawasanya ketagihan internet ni adalah berhubung secara positif. Dengan kemurungan, kebimbangan dan juga tekanan. Jadi kajian tersebut adalah bertujuan untuk mengkaji perhubungan di antara ketagihan internet dan kemurungan, kebimbangan dan tekanan. Jumlah responden dia 300 orang pelajar universiti yang berada di Turki. Jadi nak tak nak orang kata ketagihan internet ni dia
orang kata berhubung secara positif dengan kemurungan, kebimbangan dan tekanan. Okey. Jadi faktor risiko untuk gangguan ketagihan internet ni, tuan-tuan dan puan sekalian, untuk internet addiction disorder ni, yang pertama sekali itulah dia akan mengalami keresahan. Seperti saya sebutkan tadi keresahan, kemurungan, gangguan mood yang lain, dia berasa sepi. Rasa sepi ni sebab kalau sebelum ni keseronokan dia, hidup dia banyak diisi dengan menggunakan gadget ataupun online, tapi bila dia tak dapat online ataupun gadget dia tu kena rampas, kerosak dan sebagainya, dia akan rasa sepi. Macam hidup dia tak lengkap tanpa gadget ataupun tanpa internet. Okey? Tidak mempunyai interaksi atau sokongan sosial yang mencukupi. Sebab bila dia ketagihan internet ni, banyak masa yang dia peruntukkan untuk sorang-sorang diri dia saja, dan kurang sokongan sosial daripada orang sekeliling mereka. Okey, jadi setengah-setengah orang tu dia bila dia ketagihan internet ni, sebenarnya dia ada ketagihan lain di sebalik ketagihan internet. Ini terutamanya orang dewasa lah. Okay, di sebalik ketagihan internet tu dia ada ketagihan judi, ketagihan ketagihan arak dan dadah dan sebagainya. Okey. Perubahan yang menghadkan aktiviti sosial atau mobility seperti bergerak dan sebagainya. Ini lebih kepada kanak-kanak lah. Kalau kanak-kanak, kalau kita bagi gadget sepenuhnya, mereka kurang menggunakan psikomotor mereka, kurang menggunakan tulang empat kerat. Jadi orang kata dari segi perkembangan psikomotor atau perkembangan fizikal mereka tu lain nak dibandingkan dengan kanak-kanak yang lebih aktif. Okey. Yang seterusnya. Okey, keberkatukan psikologi yang seterusnya kita tengok dia mengalami perasaan keinginan atau perasaan keinginan untuk menggunakan internet, gadget. Semula dia rindu dan benda tu boleh ada selama bertahun-tahun lah, setelah berhenti atau mengurangkan penggunaan gadget tersebut. Kalau kita tengok macam anak kita lah, ataupun siapa-siapa yang pergi rumah saudara mara dia kan, bila tengok saudara mara kanak-kanak lain bermain game, so automatik dia pun nak juga kan. Itu dikatakan sebagai dia, bila nampak je benda tu, dia akan mengimbau kembali keseronokan yang dia masa dia bermain dulu. Macam orang ketagih rokok lah kan, dia dah lama dah berhenti hisap rokok ni. Tapi bila keluar kawan dia, tengok kawan dia hisap rokok. Jadi bila dia tengok kawan dia hisap rokok, dia punya bau tu, gaya hisap rokok tu, dia dah mengimbau kenangan lama-lama dia tu, keseronokan yang dia hadapi masa dia hisap rokok, dan boleh menyebabkan dia akan nak guna balik. Okey. Jadi keberkatukan psikologi yang seterusnya ni, perasaan keinginan ni biasanya tercetus dengan sendiri. Okey, dia biasa tercetus dengan sendiri, diminda mereka, terutama jika ada rangsangan seperti yang saya kata tadi lah. Dia terlihat semula orang sekeliling menggunakan gadget internet, bermimpi merasai keseronokan menggunakan gadget internet tersebut. Ataupun habit ni, contohnya kalau kat rumah, kalau habit kalau tengok TV mesti nak kena main phone. Dia akan bila tengok TV ataupun kita tengah tengok TV, tak ada phone kat depan kita dah rasa tak seronok kan. So nak tak nak, phone pun kena ada depan meja kita. Jadi akibatnya fikiran mereka menjadi terganggu sehinggalah dapat mengambil gadget semula tadi lah. Itu yang menyebabkan mereka mengulangi semula tabiat pengambilan gadget tersebut. Okey, yang seterusnya. Okey, kesan ketagihan yang seterusnya iaitu yang dibuat oleh Dr. Kimberly Yong. Kimberly Yong tahun 2006 menyatakan dalam kajiannya, dia nyatakan kesan akibat ketagihan internet ni ada seperti berikut lah. Seperti yang saya sebutkan tadi, banyak sebenarnya kajian-kajian yang dilakukan, sama, mereka mengatakan banyak benda yang sama, iaitu kegagalan dalam bidang akademik, prestasi pekerjaan menurun, sebab kadang-kadang kita tengok ada rakan-rakan kita walaupun datang kerja, kadang-kadang curi-curi masa dah, buka phone, main Mobile Legends sekejap dan sebagainya. Akan menghadapi masalah rumah tangga apabila sudah berkahwin, menghadapi masalah berat badan berkurangan atau bertambah. Itu antara risiko yang dihadapi jika seseorang itu ketagih dengan kesan ketagihan internet. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Okey, ni contoh contoh kesan ketagihan internet pada keluarga. Okey, dia boleh menyebabkan krisis perhubungan dan tiada harmoni. Kalau kita tengok yang di sebelah tu berkaitan dengan harian Metro. Masuk dalam berita Harian Metro yang menyatakan wanita itu dipercayai
terlalu leka dengan permainan atas talian PUBG dan berkenalan dengan seorang lelaki yang mungkin mempengaruhinya sehingga sanggup meninggalkan keluarga. Okey, wanita tinggal suami, anak kerana gila PUBG. Ini antara salah satu contoh ya, apabila seorang tu ketagih bermain gadget ataupun online ni, dia boleh menyebabkan suasana dalam keluarga pun tidak harmoni. Okey, anak dekat atas dalam bilik berkurung main phone, lepas tu turun bawah tengok suami depan TV pun main phone dan sebagainya. Jadi dia akan sepatutnya handphone ni ada, kalau kita tengok viral dekat viral dekat Facebook ramai share, sepatutnya handphone ni dia mendekatkan ya, dia mendekatkan yang jauh, menjarakkan yang dekat. Sepatutnya tak boleh jadi macam tu lah kan. Sepatutnya kata jangan jadikan alasan handphone ni sebagai ataupun online ni sebagai satu kata menyebabkan kita tidak harmoni dalam rumah tangga kita dengan dan juga dengan orang sekeliling kita. Dan saya tengok kadang-kadang pun walaupun ada setengah keluarga tu, walaupun dibawa anak dia keluar bermain di taman permainan, kadang-kadang masih ada lagi beberapa yang memberikan anak-anak mereka phone pada anak-anak mereka walaupun pada masa tu berada dalam taman permainan kanak-kanak. Kalau boleh bagi anak-anak kita explore masa berada di taman permainan tersebut dengan menggunakan psikomotor yang mereka ada. Okey, jadi kesan ketagihan internet sebenarnya berlaku juga semasa berada di jalan raya. Jadi saya rasa ramai-ramai antara kita ni pernah ada pengalaman ya, mungkin dilanggar orang ataupun terlanggar orang ataupun terbabas ya. Sebab apa? Sebab menggunakan phone masa memandu. Berhenti kat traffic light, buka phone sekejap kan. Tengok lampu hijau kena horn daripada belakang. Okay, saya pengalaman tu pun saya pernah alami. Saya pasti tuan-tuan mungkin ada pengalaman seperti itu. Ataupun tuan-tuan pula horn orang yang kat depan. Sebab apa? Sebab dia tengah tengok handphone, tak perasan lampu dah hijau. Okey, jadi ini kajian yang dilaksanakan oleh Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya MIROS pada tahun 2016 melibatkan 300 responden. Jadi 43% daripada 300 responden ni dia menggunakan handphone ketika memandu. Bayangkan menggunakan handphone ketika memandu, hampir 50%. Maksudnya hampir 150 daripada 300 responden menggunakan handphone ketika memandu. Dan saya pastilah paling kurang pun tuan-tuan dan puan sekali mesti ada gunakan handphone ketika memandu. Betul tak betul ni? Sebab saya sendiri pun kadang-kadang terpaksa juga, kadang-kadang ada juga tu. Jadi kalau boleh elakkan. Sebab apa? Sebab kemalangan ni satu saat pun dia boleh berlaku. Okey. Jadi 62% menggunakan handphone ketika berhenti di lampu isyarat yang saya sebutkan tadi lah. Bila berhenti kat lampu isyarat, buka WhatsApp dulu kan. Macam-macam lah kan, scroll FB dan sebagainya. Okey. Bila lampu merah tak perasan, tu yang kena horn daripada belakang dan sebagainya. Okey. Yang seterusnya 54% menggunakan handphone ketika kesesakan jalan raya. Kan? Ketika jam tu kan, tengah nak menunggu jam tu dia digunakan handphone. Okey, yang seterusnya ada juga ketika memandu 53% menaik teks ataupun dia WhatsApp tu kan, dia type, masih ada juga yang macam tu ketika memandu. Dan 61% menerima atau membuat panggilan. Jadi sebenarnya penggunaan gadget ni ketika memandu tuan-tuan puan kena berhati-hati. Sebab apa? Sebab kemalangan ni di satu saat saja boleh berlaku. Kalau boleh kita disiplinkan diri kita selamatkan nyawa kita dan kita juga selamatkan nyawa pengguna jalan raya lain tanpa menggunakan internet ketika memandu dan sebagainya. Okey. Okey, yang seterusnya. Okey, saya akan berkongsi sikitlah berkaitan dengan tips ataupun psikopendidikan macam mana kita nak mengawal diri kita dan juga nak mengawal orang sekeliling kita lah. Mungkin anak kita, isteri kita, suami kita, anak-anak murid kita dan sebagainya dalam menggunakan gadget ataupun internet ni. Jadi yang pertama sekali tuan-tuan puan, kita kena mengawasi tempoh masa anak kita apabila mereka perlu layari internet. Kalau boleh kita bagi masa tu untuk tujuan pembelajaran sahajalah.
ataupun mungkin sekejap sajalah untuk apa-apa mereka gunakan, mungkin pagi 2 jam ke tengah hari 1 jam ataupun malam 2 jam dan sebagainya. Kalau boleh ada tempoh masa yang sesuai. Tempoh masa yang sesuai ni kembali semula kepada tuan-tuan dan puan-puan, macam mana tuan-tuan rasa nak kata tempoh yang sesuai untuk anak-anak tuan-tuan gunakan handphone dan gadget dan sebagainya. Okey. Menghadkan masa untuk melayari internet, ini pun bergantung pada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan lebih tahu keadaan anak-anak tuan-tuan puan macam mana. Adakah sebelum ni dia okey dalam melayari internet, adakah masa dia dah berlebih-lebih dalam melayari internet ataupun sebagainya. Yang kedua, tidak memberi telefon pintar kepada anak untuk dimiliki. Kalau boleh anak-anak yang kecil tu kita jangan bagi mereka handphone untuk mereka miliki lah. Yang 6 tahun ke bawah ke sekolah kebahasaan dan sebagainya, kalau boleh kita jangan bagi untuk anak-anak kita miliki, kecuali ada perkara-perkara tertentu yang urgent, yang perlu, itu lain cerita lah. Okay, dan perkara ni tuan-tuan perempuan lebih tahu berkaitan dengan perkara ni. Okay, berbual dan beraktiviti bersama anak-anak ketika masa lapang. So kita kena create ataupun kita kena cipta aktiviti yang tanpa ada gadget. Contohnya petang-petang pergi ke taman permainan kanak-kanak. Kalau boleh masa tu, kalau bawa phone pun, mak ayah pun phone kalau boleh tinggal dalam kereta. Bila kita bersama dengan anak-anak beriadah di taman permainan tersebut, okay? Menjalankan aktiviti bersama dekat luar rumah dan sebagainya, okay? Mencipta hobi bersama anak. Hobi ni macam-macam. Kalau yang suka berkebun, boleh kebun tepi rumah. Ada yang suka hiking, boleh hiking naik bukit dengan anak-anak kan. Macam-macam lah hobi tu kan. Yang hobi yang boleh mengurangkan penggunaan internet dan juga gadget. Okay? Membawa anak ke majlis ilmu. Bila kita bawa ke majlis ilmu, automatik kita terpaksa phone kita terpaksa off ataupun silent kita punya phone. Okay? Ini antara kaedah-kaedah pencegahan yang kita sendiri boleh buat ataupun kita boleh buat pada keluarga kita. Kita kena cipta aktiviti ataupun hobi yang boleh kita tidak menggunakan internet atau gadget ini secara berlebihan. Okey, baik tuan. Kita terima pertanyaan dari sidang penonton, datangnya daripada Puan Lee So Ying dari IPG KBA. Soalannya begini, boleh terangkan dari perspektif psikologi mengenai analisa persepsi remaja terhadap penggunaan gadget itu sendiri. Oh, ini soalan ni macam tajuk PhD dah ni. Macam tajuk nak buat research PhD dah. Dia tanya tu berkaitan dengan perspektif psikologi mengenai analisa persepsi remaja terhadap penggunaan gadget. Kalau tengok pada soalan ni, mungkin kita kena, ataupun saya sendirilah ataupun tuan-tuan kita kena buat research yang berkaitan lah untuk kita tengok apa persepsi remaja sebenarnya. Saya tak boleh nak sebut dekat sini sebab kita risau persepsi saya ni berbeza dengan persepsi dengan orang lain. Tak nak mungkin kita kena ada satu research khas untuk kita tengok sebenarnya sejauh mana perspektif psikologi terhadap remaja ni dalam penggunaan gadget ni. Okay? Saya harap jawapan saya ni membantu Puan Lee Song Ying lah. Sebab yang ini memerlukan kajian yang terperinci berkaitan dengan bagaimana kita nak lihat perspektif penggunaan internet terhadap remaja ni tersebut. Okay? Yang seterusnya ini cadangan daripada MC lah. Cadangan daripada MC berkaitan dengan macam mana cara kita nak untuk panduan kepada ibu bapa penjaga untuk anak-anak kita lah ketahui pergerakan mereka di luar dan dalam talian. Jadi apa yang anak-anak kita buat dalam handphone tu, dalam talian dan sebagainya, kita kena, kalau boleh kita tahu secara keseluruhannya. Okay, yang kedua, kita kenal pasti siapa kenalan mereka di media sosial. Sebab tu saya cadangkan pada tuan-tuan dan puan yang ada anak remaja, kalau boleh cuba cek lah apa grup WhatsApp yang dia orang join, apa grup Telegram yang mereka join. Kita risau takut mereka terlibat dalam grup-grup yang negatif seperti yang saya sebutkan tadi lah, sexting, mungkin ada judi dan sebagainya. Sebab judi dalam talian pun dah ada sekarang ni. Okay, yang seterusnya, tetapkan peraturan mengenai penggunaan internet bagi setiap gadget
gadget yang digunakan. Okey. Kita kena ada panduan ataupun peraturan tertentu lah untuk anak-anak kita menggunakan gadget yang digunakan. Mungkin berapa jam, laptop tujuannya untuk apa, handphone tujuannya untuk apa dan sebagainya. Didik mereka mengenai privacy. Didik mereka mengenai privacy ni lebih kepada jangan suka berkongsi dengan orang luar yang dia tak kenal. Contohnya dia ada Facebook, dia ada IG, bila ada orang add friend, bila orang nak berkawan dengan dia terima je semua orang kan. Lepas tu didik anak-anak kita berkaitan dengan gangguan seksual. Maksudnya ada perkara-perkara tertentu yang dia tak boleh share dengan orang luar. Itu berkaitan dengan mengenai yang dikatakan sebagai privacy. Perkenal dan bimbing mereka bagi memanfaatkan internet untuk tujuan pembelajaran dan pengetahuan. So kita bimbing anak-anak kita kalau boleh penggunaan gadget dan internet ni lebihkan kepada kebaikan. Kebaikan, cari maklumat untuk belajar, untuk kecemerlangan akademik, untuk menambahkan pendapatan sampingan ataupun untuk menjana keuangan. Sebab ramai sekarang orang menggunakan internet gadget ni untuk menjana keuangan. Sehingga kan baru-baru ni 2-3 hari lepas viral seorang kanak-kanak yang dah boleh beli Alphard saya rasa kan. Melalui pendapatan melalui YouTube dia. So kita akan tengok kat sini bahawasanya kalau kena caranya penggunaan gadget internet ni banyak membawa manfaat sebenarnya, dia melebihi daripada keburukannya. Yang seterusnya kita kena berterus terang mengenai bahaya dan risiko dalam talian. Kena beritahu juga anak-anak kena berhati-hati terima panggilan. Sebab sekarang macam-macam WhatsApp pun kita boleh video call dan sebagainya. Sehingga kan kadang-kadang ada remaja kita yang terlibat dengan video call berkaitan dengan pornografi dan sebagainya, terpaksa buat laporan polis dan sebagainya. Sebab apa? Sebab mungkin boyfriend, girlfriend dia ugut nak sebarkan dan sebagainya. So tuan-tuan kena berhati-hati. Jadilah contoh pengguna internet yang bijak kepada anak-anak anda. Jadi tuan-tuan puan sekalian, kita sebagai ibu bapa ni kita kena jadi role model Kalau boleh kalau bersama anak-anak tu kita kurangkan menggunakan handphone, terutamanya bila tengok TV sama-sama. Kita kurangkan guna phone, kita banyak berinteraksi dengan anak kita. Kalau kita larang anak kita guna phone, kalau boleh kita pun jangan guna phone masa itulah. Yang seterusnya, gunakan perisian keselamatan. Sebenarnya dekat apps kita ataupun dekat Play Store ni banyak perisian-perisian yang kita boleh gunakan untuk kita tengok sebenarnya anak kita tu dia install apps apa. Dia ada apps tertentu, kalau anak kita dia install dekat handphone dia automatik dia akan bagi peringatan pada handphone kita. So kita boleh tahu dia install apa dan sebagainya. Jadi teman baik mereka dan terokai dunia internet bersama. Kalau boleh IG anak ada dalam, kita jadi follower pada IG anak, ataupun kalau Facebook anak tu kita juga jadi friend pada Facebook anak kita lah, suami kita dan sebagainya. Kita terokai dunia internet bersama dengan anak-anak. So bila kita terokai bersama dengan anak-anak ni, kita akan fokus kepada untuk melalui internet yang membawa kepada kebaikan saja. Seterusnya, menyediakan anak-anak dengan keupayaan untuk bertindak apabila berhadapan dengan isu penyalahgunaan internet. So kita kena ada backup juga macam ni. Kalau rasa anak-anak kita dah selalu melayari internet ataupun suka main game, so kita kena bagi ilmu juga pada anak kita bahawasanya penggunaan internet ni tidak boleh melebih-lebih. Membiasakan diri dengan saluran laporan yang sedia ada dan tahu bila dan bagaimana untuk menggunakannya. Ini kalau ada kes apa-apa yang berkaitan dengan salah laku berkaitan dengan penggunaan internet dan sebagainya, tuan-tuan dan puan boleh terus ke Suruhanjaya Komunikasi lah untuk buat laporan dan sebagainya. Scam ke apa ke dan sebagainya. Yang seterusnya, ambil tahu mengenai isu-isu semasa, trend terkini teknologi internet, media sosial dan ciri-ciri keselamatan mereka. Ini pun kita kena ambil tahu dengan revolusi ataupun perkembangan teknologi zaman sekarang. Kalau dulu handphone kita, kalau kita nak lock dia, kena guna pattern. Sekarang dah ada pakai cap jari kan. Macam-macam sekarang revolusi yang ada. Nak bayar melalui bank pun kena guna cap jari dan sebagainya. Itu antara yang tuan-tuan, puan-puan boleh gunakan.
Sebenarnya ini panduan saja, walaupun apapun dia bergantung pada tuan-tuan dan puan-puan yang mana rasa sesuai boleh gunakan dalam keluarga. Kalau tak sesuai, tuan-tuan boleh berjumpalah mana-mana pekawal psikologi ataupun kaunselor dalam orang kata apa, mencari berkaitan dengan ilmu-ilmu berkaitan dengan ketagihan internet ni, atau macam mana nak kita nak kawal diri kita ataupun keluarga kita daripada ketagihan internet. Okey. Jadi ketagihan ni tuan-tuan adalah jenis penyakit yang kompleks. Dahulu dikenali sebagai penyakit sosial, sekarang dikaitkan dengan penyakit kronik. Sebab apa? Bila seseorang itu terlibat dengan ketagihan, sangat sukar ataupun dia mengambil masa yang lama untuk sembuh dan sebagainya. Seperti orang terlibat dengan ni lah, ketagihan rokok dan juga ketagihan dadah, kita tengok memang ambil masa yang lama ataupun memang susah untuk mereka berhenti. Sebab apa? Sebab ketagihan ni dia dah mengubah dia punya yang saya sebutkan tadi, dia punya otak dia. Okay? Jadi kalau boleh kita cuba elakkan diri kita dan orang terdekat kita terlibat daripada apa-apa ketagihan sekalipun. Okay? Ketagihan rokok, dadah, ketagihan internet, gadget dan sebagainya. Okay, saya rasa itu sahaja perkongsian saya berkaitan dengan psycho gadget iaitu ketagihan internet. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak dapat apa-apa maklumat yang berkaitan dengan isu ni ataupun apa-apa perkongsian yang tuan-tuan puan-puan ingin kongsi, saya alukan semualah warga KPM untuk kalau yang berada di Putrajaya boleh hadir ke bahagian psychological counselling, ataupun yang berada di mana-mana boleh datang ke JPN. Kita ada kaunselor pendidikan negeri, di PPD kita ada kaunselor pendidikan daerah, dan tuan-tuan dialu-alukan untuk hadir dan boleh berkongsi ataupun nak dapatkan maklumat apa saja, dialu-alukan untuk berjumpa dengan kaunselor kita di Kementerian Pendidikan Malaysia dengan perkongsian daripada tuan-tuan dan puan dapat meningkatkan kesejahteraan psikologi. Saya rasa untuk psycho gadget kali ini hanya itu sahaja yang dapat saya berkongsi. Mohon maaf jika ada salah dan silap. InsyaAllah moga sama-sama kita dapat mengelakkan diri kita daripada terlibat dengan ketagihan internet gadget. Okey. Ya, terima kasih. Baiklah, program Bicara KPM siri 2 tahun 2020 yang bertajuk Psycho Gadget ini telah sampai ke penghujungnya. Pihak BPSM KPM merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Muhammad Hairuddin bin Muhammad di atas ceramah dan perkongsian beliau itu tadi, dan semoga segala yang telah disampaikan dapat memberi manfaat kepada kita semua, khususnya tentang ketagihan gadget dan implikasinya terhadap kesejahteraan psikologi. Sebelum menamatkan sesi pada kali ini, sekali lagi saya bagi pihak penganjur ingin memohon maaf seandainya terdapat kesilapan sepanjang program ini berlangsung, dan semoga kita berjumpa lagi pada siri yang akan datang insyaAllah. Sebelum meninggalkan sesi ini, dimohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk mengimbas kod QR yang akan dipaparkan dan mengisi maklumat yang diperlukan bagi memastikan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dapat direkodkan dalam sistem SPL KPM oleh pihak urus setia. Pihak urus setia akan membantu sekiranya terdapat sebarang pertanyaan berkenaan pengimbasan atau pengisian maklumat. Jangan lupa untuk subscribe channel Edu Web TV. Sekian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.